Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Hari ini 8 Mac 2022 langsung dari Parlimen bersama saya Faiz Syahirah Nizam. Seperti biasa hari ini hari kelima, minggu kedua, penggal kelima bagi Parlimen ke-14 berdasarkan aturan urusan mesyuarat. Dewan akan dimulakan dengan waktu pertanyaan-pertanyaan menteri. Ada 3 soalan utama yang akan diajukan pada waktu pertanyaan-pertanyaan menteri. Pada yang pertama, Yang Berhormat Sahabat Bernam meminta Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan menyatakan setakat mana kementerian telah berjaya menyediakan projek perumahan mampu milik yang konklusif, praktikal dan mampan khususnya bagi golongan muda berumur 25 hingga 35 tahun dan setakat mana sambutan golongan muda ke atas projek perumahan prima seluruh negara. Seterusnya kita juga akan saksikan Menteri Luar Negeri menjawab persoalan dari Yang Berhormat Ipoh Barat menyatakan sama ada kerajaan menyedari bahawa ramai rakyat Malaysia terkandas di Ukraine ataupun tidak dan apakah langkah atau bantuan yang telah dan akan disalurkan kepada mereka yang terkandas. Seterusnya Yang Berhormat Sungai Siput meminta Menteri Sumber Manusia menyatakan apakah visi dan dasar baru Kerajaan Keluarga Malaysia berhubung dengan latihan dan pembangunan serta apakah tindakan yang diambil untuk memastikannya dan kerangka masa untuk mencapainya. Selesai sahaja waktu pertanyaan-pertanyaan menteri akan disusuli dengan waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Ada beberapa soalan yang akan diketengahkan pada waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan, antaranya persoalan isu keselamatan dan imej polis diraja Malaysia PDRM di mana Yang Berhormat Jerantut meminta Menteri Dalam Negeri menyatakan usaha kementerian dalam menangani isu peningkatan kes orang awam yang menyamar sebagai anggota polis untuk mengambil kesempatan bagi memastikan maruah dan imej pasukan polis diraja Malaysia PDRM terbela. Dan seterusnya isu kawalan harga barangan dan sekuriti makanan juga dipersoalkan ketika waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan dan ketika itu Yang Berhormat Pandan meminta Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna menyatakan apakah langkah-langkah yang diambil Majlis Tindakan Sara Hidup untuk memastikan kawalan harga barangan ke atas keperluan seperti telur ayam, minyak masak serta sayuran. Baik saudara, untuk maklumat anda, selain di TV1 dan saluran berita RTM, kami juga akan bawakan anda secara langsung menerusi laman web RTM Parlimen dan RTM Klik pada pautan RTM Parlimen dan juga aplikasi mobile RTM Mobile yang anda boleh muat turun di telefon pintar anda. Baik, anda terus saja kita ke Dewan Rakyat bagi meneruskan apa perkara atau persoalan-persoalan yang akan dinyatakan sepanjang waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Antara persoalan-persoalan lain yang mungkin akan diajukan adalah berkaitan dengan isu kawalan harga barangan, sama seperti Yang Berhormat Pandan, iaitu Yang Berhormat Johor Bahru meminta Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna menyatakan apakah punca-punca atau kerajaan mengenal pasti apakah punca kepada peningkatan harga barangan yang tinggi dan dalam pasaran dan apakah langkah-langkah proaktif yang boleh diambil kerajaan bagi mengawal kenaikan harga barangan. Dan seterusnya yang mungkin kita akan lihat sewaktu-waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan, Yang Berhormat Dungun meminta Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan menyatakan perancangan kementerian bagi mengurangkan penggunaan tapak pembuangan sisa pepejal yang terbuka supaya meminimalkan impak negatif terhadap alam sekitar. Dan seterusnya mungkin kita akan dapat lihat persoalan yang diajukan oleh Yang Berhormat Batang Lupar kepada Menteri Kesihatan berkaitan dengan pandemik COVID-19. Terus kita bersama di Dewan Rakyat. Ahli Berhormat, sebelum saya memanggil Ahli Berhormat, ada pemakluman yang saya ingin bacakan. Ahli-ahli yang berhormat, sekecita dimaklumkan bahawa hari ini 8 Mac 2022 adalah sambutan Hari Wanita 2022. Bersempena dengan sambutan Hari Wanita ini, Parlimen Malaysia menganjurkan satu forum bual bicara bersama Yang Berhormat bertajuk Saksama Bersama pada hari ini jam 1 tengah hari bertempat di bilik bankuet Blok Utama Parlimen Malaysia. Ahli Berhormat adalah dijemput untuk hadir. Sekian, terima kasih. Ahli Berhormat, sekarang saya ingin menjemput
Yang berhormat Sabak Bernam. Terima kasih Datuk Timbalan Speaker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sabak Bernam meminta Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan menyatakan setakat manakah kerajaan telah berjaya menyediakan projek perumahan mampu milik yang konklusif, praktikal dan mampan, khususnya bagi golongan muda yang berumur 25 hingga 35 tahun, dan setakat manakah sambutan golongan muda ke atas projek perumahan prima di seluruh negara. Sekian, terima kasih. Yang berhormat Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, jawab di bawah masa 3 minit. Baik, terima kasih Tuan Di-Pertua. Terima kasih kepada Sabak Bernam. Tuan Di-Pertua, saya mengucapkan penghargaan dan terima kasih atas soalan yang telah disebut tadi. Bagi memastikan usaha ini dapat dijayakan dengan sebaik mungkin, kerajaan telah mewujudkan jawatan kuasa penyelarasan dan pelaporan kluster perumahan RMK ke-12 bagi tujuan untuk memastikan pelaksanaan penyediaan 500,000 rumah mampu milik dapat dicapai pada 2025. Strategi pelaksanaan ini akan melibatkan KPKT sebagai penyelaras utama kepada kementerian dan juga agensi persekutuan, kerajaan negeri dan sektor swasta. Program rumah mampu milik di bawah kawal seliaan KPKT sememangnya terbuka pada semua golongan B40, M40, termasuklah di kalangan golongan muda. Untuk maklumat ahli yang berhormat, sehingga kini terdapat 154 PPR ataupun projek perumahan rakyat yang telah dibina, siap dibina merangkumi 97,196 unit kediaman di seluruh negara. Bagi tahun 2022, sebanyak 7 projek PPR dirancang untuk dibina di seluruh negara merangkumi 2,770. Pada masa yang sama, kerajaan komited untuk meneruskan program RMR di bawah SPMB yang juga terbukti memberi manfaat perumahan khusus kepada golongan B40 yang mempunyai tanah sendiri atau tanah milik ahli keluarga yang diberi kebenaran. Sehingga kini 50,078 unit RMR telah pun siap dibina di seluruh negara. Selain daripada itu, kerajaan akan meneruskan program perumahan sedia ada bagi golongan M40 melalui program rumah mampu milik dengan harga jualan RM300,000 dan ke bawah seperti PIPAM, Projek Perumahan Awam Pejabat Awam Malaysia, kediaman SPNB yang memberi manfaat kepada golongan M40. Setakat ini terdapat 24,903 unit PIPAM dan 27,821 unit perumahan prima dan 28,305 unit kediaman SPMB telah siap dibina di seluruh negara. Merujuk kepada pertanyaan asal ahli yang berhormat, mengenai sambutan golongan muda ke atas projek perumahan prima secara keseluruhannya, sehingga Disember 2021, sebanyak 50% pembeli kediaman prima iaitu 17,543 pembeli di seluruh negara adalah terdiri daripada golongan yang sememangnya berusia di antara 25 hingga 35 tahun. Bagi 2021 sahaja, sebanyak 34% pembeli kediaman prima iaitu 1,904 daripada 5,626 adalah terdiri daripada kalangan mereka yang berusia pada usia 25 hingga 35 tahun. Ini sekaligus menunjukkan bahawa harga jualan yang ditawarkan oleh Prima menjadi kegemaran di kalangan anak muda. Tambahan pula, Prima juga telah memperkenalkan inisiatif Youth Home Ownership yang menyasarkan peningkatan pemilikan rumah prima di kalangan golongan muda dari 50.3% ke 70% pada penghujung tahun 2022. Bagi membantu golongan muda memiliki rumah, Kementerian juga sedang merancang untuk menyediakan rumah transit belia di beberapa lokasi di Lembah Kelang yang mana harga rumah dan kadar sewa yang pada waktu ini dianggap tinggi. Sebanyak 2 projek RTB dicadangkan, iaitulah di Mukim Batu, Kuala Lumpur, manakala satu lagi di Rawang, Selangor. Bagi RTB Mukim Batu, Kuala Lumpur, ia akan dibangunkan sebanyak 1,400 unit dan RTB Rawang, Selangor sebanyak 3,000 unit akan dibina. Untuk maklumat ahli yang berhormat,
KPKT juga telah mengenal pasti berkaitan dengan isu utama pemilikan rumah mampu milik untuk kalangan 25 hingga 35 tahun yang pada pengamatan kementerian antara kesukaran ini adalah untuk mendapat pembiayaan ataupun barrier of entry. Oleh itu Kementerian Kerajaan Persekutuan melalui KPKT dan juga MOF bercadang untuk menganjur program Home Ownership Program ataupun HOPE yang akan memfokus 4 elemen utama iaitu inisiatif pembiayaan perumahan Malaysia IPPM, penyediaan perumahan, program dan juga promosi. Di bawah elemen inisiatif pembiayaan perumahan Malaysia IPPM ini, program seperti skim rumah pertamaku di bawah Cagamas dan skim jaminan kredit perumahan di bawah SJKP dan RTO Prima sedang dimutamatkan akan ditingkatkan dengan kerjasama institusi kewangan yang terpilih agar dapat menarik minat pembeli khususnya golongan B40 dan M40 bagi memudahkan pembiayaan untuk memiliki rumah. Secara kesimpulan, agenda besar KPKT mengenai perumahan akan memberi fokus kepada konsep 5K iaitu ketersediaan, availability, kemampuan, affordability, kemudahan pembiayaan, accessibility, quality dan juga kediaman berdaya huni. Dan mudah-mudahan saya yakin inilah yang akan menjadi hasrat dan keinginan generasi muda di Malaysia secara keseluruhannya. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan yang pertama sila. Terima kasih Timbalan Speaker dan terima kasih kepada Menteri yang telah menjelaskan jawapan tadi dan memberikan komitmen yang begitu tinggi kepada golongan muda terutama dalam merancang projek perumahan. Dan baru-baru ini Persatuan Perunding Hartanah Muslim ada menyarankan agar kerajaan menubuhkan tabung perumahan negara bagi mencapai sasaran satu keluarga satu rumah. Tabung khususnya bagi menyelesaikan pembiayaan bagi B40. Apakah KPKT ada bercadang untuk melaksanakan perkara di dalam masa yang akan datang dan setakat manakah pemaju perumahan prima ini dapat menyediakan kemudahan infrastruktur termasuklah terutamanya teknologi internet dan kemudahan parking kereta yang mencukupi bagi keperluan penduduk di residensi prima yang ketika ini terpaksa bekerja daripada rumah dalam COVID-19 yang terus meningkat ini. Sekian, terima kasih. Sila Menteri, 2 minit 30 saat. Okey, baik. Terima kasih Yang Berhormat atas soalan tambahan tadi. Memang sememangnya salah satu daripada apa yang saya sebut tadi, 5K, dalam kita membuat penyediaan rumah mampu milik, saya melakarkan 5 perkara yang paling penting. Pertamanya, ketersediaan. Maknanya, the availability. Kita nak tahu stok daripada Perlis sampailah ke Sabah dan Sarawak, berapa banyak stok rumah mampu milik yang kita ada. Keduanya adalah dari segi soal affordability. Kita nak lihat kayu ukur dari segi definisi yang dikatakan mampu milik. Mampu milik di Kuala Lumpur tak semestinya mampu milik di Kinabatangan. Maka pemetaan untuk seluruh kawasan ini dengan menggunakan medium income multiple formula agar dapat dilakukan penyediaan rumah mampu milik yang berdasarkan harga ikut lokaliti. Termasuklah dalam sebuah negeri sekalipun. Contohnya kalau di Ipoh, kemungkinan besar ia tidak mampu dimiliki di grade harganya. So, penetapan harga yang lebih stabil perlu dilakukan oleh pemaju-pemaju penyedia rumah mampu milik. Dan yang ketiganya adalah dari segi soal accessibility ataupun kemudahan pembiayaan. Inilah salah satu yang saya sedang minta untuk dilihat model baru. Yang mana setakat ini yang ada intervention daripada pihak kerajaan adalah melalui apa disebut sebagai SJKP tadi. Skim Jaminan Kemudahan Perumahan, Kredit Perumahan dan juga Cagamas. Yang mana di kalangan anak muda yang menjadi paling suka adalah barriers at the entry. They do not have soal down payment dan kadang-kadang ia menyebabkan pinjaman-pinjaman mereka tidak dapat diluluskan. Namun pada cadangan yang disebut tabung perumahan negara sebagaimana model-model yang ada di luar negara macam HDB, ini adalah salah perkara yang saya sedang teliti dan juga panel of expert yang ditubuhkan di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Kita akan wujudkan satu cadangan model baru agar kita boleh angkat pada akhirnya yang akan meluluskan ini adalah Bank Negara dan Kementerian Kewangan. It is not entirely under KPKT. Kita perlu meyakinkan agar pada akhirnya ada akses kepada perolehan pembiayaan bagi mendapatkan rumah mampu milik, terutamanya di kalangan anak-anak muda, selari dengan kempen yang saya sedang lakukan iaitu Own at Young dapat direalisasikan. Dan untuk
Prima tadi, memang Prima saya dah minta salah satu daripada perkara yang perlu ditekankan adalah aspek daya huni, the aspect of livability. Dan one of the most important aspect dengan izin dalam livability ini adalah soal connectivity, last mile connectivity. Sebab tu perumahan mampu milik yang disediakan oleh Prima sekarang ni semuanya dibekalkan fiber to the unit. Kerana ini akan menjadikan rumah tu mempunyai kelengkapan internet secara tersedia. Ini dilakukan oleh anak syarikat mereka iaitu Primacom. Supaya kita tidak mahu melihat bahawa rumah-rumah yang dikatakan untuk B40 ini tahap daya huninya berada pada tahap yang tidak tinggi hanya kerana harganya adalah harga yang tidak ataupun harga yang dianggap rendah. Dan bersesuaian bahawa connectivity ataupun internet access ni adalah yang dikatakan sebagai third utility, sudah menjadi basic human ataupun basic keperluan kepada manusia. Maka demikian jugalah agenda Prima, bukan hanya menyedia perumahan tapi menyediakan perumahan yang mempunyai tahap daya huni yang setimpal dan tinggi. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan yang kedua. Tampin. Bukit Bendera. Saya tengok ramai yang nak bertanya. Saya jemput Yang Berhormat Bukit Bendera. Ya, terima kasih Timbalan Speaker. Saya tadi mendengar dengan jelas jawapan oleh Menteri. Dan tadi Menteri menyatakan bahawa rumah transit belia adalah dimulakan di Lembah Kelang. Soalan saya, di bandar-bandar besar di mana harga rumah yang tinggi, seperti Menteri dari Pulau Pinang, Menteri juga tahu bahawa harga rumah di Pulau Pinang juga agak tinggi. Dan Johor Bahru, berapakah peruntukan oleh kerajaan untuk melaksanakan program rumah transit belia tahun ini, dan sama ada rancangan untuk memperluaskan rumah transit belia ke negeri Pulau Pinang dan ke Johor Bahru. Itulah soalan saya. Terima kasih, Bukit Bendera. Sila, Menteri. Terima kasih, Bukit Bendera. Ya, sememangnya. Sebab itu, baru ini saya telah berjaya meminta supaya Majlis Perumahan Mampu Milik Negara diaktifkan semula, yang dipengusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan dihadiri oleh semua ketua menteri dan menteri besar, dan juga menteri-menteri yang menjadi antara implementing agency kepada penyediaan perumahan. Dan di situ kita dapat adakan strategi secara integrationis, secara berintegrasi. Sebab soal penyediaan perumahan ini bukan hanya terletak di bahu kerajaan pusat, tetapi juga terletak bersama-sama dengan kerajaan negeri, dengan juga sektor swasta. Pada waktu ini, sebagaimana disebut, memang ada di kawasan Lembah Kelang. Namun rumah transit belia juga telah mula diadakan di negeri-negeri lain. Di negeri Johor umpamanya. Di negeri Selangor juga ada rancangan. Jadi Yang Berhormat, memang kita melihat secara keseluruhan agenda penyediaan rumah ini, dan termasuk juga rumah transit belia dengan kerjasama di antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Mudah-mudahan penyediaan rumah kepada mereka yang berada pada usia muda dapat dilakukan dengan sebaiknya. Terima kasih. Terima kasih, Menteri. Soalan tambahan. Pertanyaan Menteri seterusnya, saya ingin menjemput Yang Berhormat Tuan M. Kulasegaran, Ipoh Barat. Terima kasih. Ipoh Barat minta Menteri Luar Negeri menyatakan sama ada kerajaan menyadari bahawa ramai rakyat Malaysia terkandas di Ukraine ataupun tidak, dan nyatakan jenis bantuan yang telah dan akan disalurkan untuk membantu mereka. Sila Yang Berhormat Menteri jawab 3 minit. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Terima kasih sahabat saya YB Ipoh Barat. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, tidak ramai rakyat Malaysia yang berada di Ukraine, dan mereka mendaftar kepada Malawakil secara sukarela. Antara 14 hingga 24 Februari, seramai 13 orang warga negara telah keluar daripada Ukraine secara sukarela, dan pada 26 hari bulan Februari, seramai 9 lagi warga negara termasuk 2 orang petugas kedutaan telah keluar evakuasi daripada Kiev, daripada Ukraine. Pada hari ini, setakat makluman kami, cuma ada 4 orang warga negara yang berdaftar dengan kedutaan besar yang masih berada di Ukraine.
ada di antara mereka yang berkahwin dengan warga negara tempatan. Pihak kedutaan melalui perwakilan Malaysia di negara-negara berdekatan Ukraine, terutamanya di Warsaw, di Poland, sentiasa berhubung rapat dengan warga negara Malaysia yang masih berada di Ukraine. Pihak kedutaan kita sentiasa bersedia untuk membantu sekiranya mereka berhasrat untuk keluar dari Ukraine. Bantuan yang diberikan termasuk memudah cara urusan kemasukan di sempadan-sempadan berkaitan, sempadan negara berkaitan, urusan dokumentasi, contohnya pengeluaran sijil perakuan cemas bagi mereka yang memerlukan, menjaga dan memastikan keadaan kebajikan mereka sentiasa terpelihara dan urusan-urusan lain yang berkenaan. Di kesempatan ini, saya ingin juga merujuk kepada video berdurasi 45 saat yang dimuat naik dalam talian yang mendakwa bahawa sekumpulan pelajar Malaysia masih lagi terkandas di Ukraine. Sehingga kini tiada pengesahan dapat dibuat ke atas dakwaan tersebut serta identiti mereka sebagai warga negara Malaysia. Namun saya ingin mengulangi gesaan saya supaya mana-mana warga negara Malaysia di Ukraine yang masih belum mendaftarkan diri dan masih berada di sana untuk mendaftar kepada kami dan kedutaan yang terdekat, sekali lagi saya ulang, ialah kedutaan kita di Poland, yakni di Warsaw. Terima kasih. Sila soalan pertama. Ya, terima kasih. Video itu pun saya pun nampak itu kerana saya mengukakan soalan ini. Soalan saya adalah, saya difahamkan ada ramai rakyat Malaysia yang tidak berdaftar dan ini menjadi satu masalah yang besar, dan apakah yang telah dikenal pasti untuk menolong mereka? Saya difahamkan mereka dalam keadaan yang sangat serius pada masa sekarang, dan kita tahu bahawa kedutaan kita tergesa-gesa keluar nak terbang melalui kapal terbang pun tak dapat, lepas tu melalui jalan raya, menunjukkan kita tidak sedia untuk menghadapi masalah yang serius di Ukraine. Dan kalau sedemikian, macam mana rakyat biasa Malaysia yang akan menghadapi masalah ini? Dan saya khawatir, Yang Berhormat, adalah negara-negara yang dekat sempadan, macam Poland, dulu sebahagian dari Rusia juga, dan telah masuk dengan NATO. Dan saya khawatir mungkin ada aggression di sana juga. Dan apakah pendirian kerajaan, kementerian, jika ada sedemikian, adakah kita sedia untuk melibat untuk menolong mereka? Adakah projek short term, long term plan? Dan kerajaan adakah telah terlibat dalam usaha untuk menyelesaikan perang ini di antara Ukraine dan Rusia? Adakah perbincangan telah dibuat dengan Rusia supaya memberi arahan atau pandangan supaya mereka mengundur dari Ukraine? Terima kasih, Puan Barat. Sila, Menteri 2 minit. Yang pertama, evakuasi adalah perkara yang lazim kita lakukan dan semua ketua-ketua perwakilan kita memang sentiasa bersedia. Ini kita lakukan di banyak tempat melalui udara dan melalui darat, misalnya di Iraq, di Yemen, di Syria dan sebagainya. Dan yang di Ukraine itu tidak tergesa-gesa. Memang kita ada maklumat itu dan keputusan dibuat pada 24 hari bulan Februari untuk mereka keluar, dan memang lazimnya pegawai kedutaan kita antara yang akhir keluar. Ini di mana-mana dan inilah pengorbanan pegawai-pegawai kedutaan kita di mana-mana malawakil. Dan pada waktu yang sama mereka akan bawa bersama mereka mana-mana warga negara yang masih berada di tempat-tempat konflik. Termasuklah baru-baru ini kita membawa seorang warga negara Singapura untuk keluar. Yang kedua ialah kita sentiasa mengingatkan rakyat kita di luar negara untuk mendaftar. Tetapi kelazimannya memang begitu, apabila berlaku sesuatu bencana, sesuatu masalah, maka kita pada masa itu baru mereka secara sukarela akan mendaftar. Namun sebaik saja kita tahu walaupun mereka tak daftar, kita akan hubungi juga mereka melalui telefon, melalui pesanan-pesanan, melalui teman-teman mereka dan sebagainya. Tentang kedudukan beberapa orang rakyat Malaysia yang berada di Poland, termasuk ada yang keluar baru-baru ini daripada Kiev, mereka ada di Poland, ada yang pergi ke negara lain. Yang ini memang kita sentiasa melihat dari segi intelligence apa-apa yang mungkin berlaku. Pelan evakuasi itu memang
sentiasa ada dalam apa-apa keadaan, bukan sahaja keadaan konflik peperangan tapi juga dalam suasana bencana seperti banjir, gempa bumi, dan baru-baru ni evakuasi daripada Wuhan ketika Yang Berhormat bekas Perdana Menteri ada di sini mempengerusikan mesyuarat evakuasi rakyat Malaysia dari Wuhan sebagai contoh. Terima kasih. Terima kasih. Salah tambahan. Mengenai kedua, Rusia, saya jemput Yang Berhormat ada perbincangan dengan Rusia untuk mengundur dari Ukraine. Subang boleh? Baik, kita dengar before dulu. Baik. Okay, terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Pertamanya izinkan saya untuk mengucapkan selamat Hari Wanita sedunia kepada semua wanita yang ada dalam Dewan ini dan juga yang berada di luar sana di seluruh negara kita Malaysia yang tercinta ini. Soalan saya kepada Yang Berhormat Menteri, sekiranya betul video yang ditularkan itu dan terdapat ataupun memang ada terdapat rakyat kita di Ukraine sekarang ini yang sedang berada dalam peperangan ini, apakah tindakan-tindakan daripada kementerian atau negara kita untuk evacuate mereka ini daripada sana dalam tempoh yang terdekat? Terima kasih. Ya, Menteri. Ya, soalan yang sama saya ulang, tapi tak apa, terima kasih. Ya, kalau benar dan kalau kita tahu pasti, kita akan usahakan dengan apa cara sekalipun. Cuma lazimnya apabila kita membuat sesetengah program evakuasi itu, kita tidak umumkan kepada khalayak untuk menjaga keselamatan mereka. Contohnya semasa evakuasi jalan darat dari Kiev menuju ke Poland baru-baru ini, kami cuma kata evakuasi sudah bermula, tapi kami langsung tak jawab bila orang tanya ikut mana, sekarang di mana, sebab kita nak jaga keselamatan mereka. Hal yang sama sekiranya diperlukan, kita bersedia untuk melaksanakan. Izinkan saya berbalik kepada soalan Ipoh Barat, saya tak sempat saya lupa nak jawab tadi. Kita ada hubungan yang baik dengan Rusia, dengan Ukraine, dan kita ada cara-cara yang kita gunakan, tetapi saya tidak mahu menunjukkan bahawa seolah-olah kita terlibat secara direct dalam rundingan damai itu. Kita mendokong rundingan damai yang sedang dijalankan. Ada beberapa negara sahabat kita yang aktif terlibat dengan rundingan damai itu, dan kita menyampaikan dokongan kita kepada mereka. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Boleh tak, Speaker? Soalan satu lagi. Sekejap. Tentang Ukraine. Peraturan 24A berkurungan 5, setakat 10 minit satu soalan. Ada sedikit masa lagi, saya bagi peluang Subang untuk menanyakan. Terima kasih. Menteri, saya lihat dalam keadaan di Ukraine ini semakin teruk. Ya, civilians are targeted. Pembunuhan beramai-ramai dah mula berlaku. Pada tahap apakah Malaysia akan mula membuat tindakan sanction sekiranya perkara ini berterusan di mana civilians ditargeted? Ya? At what level are we willing to act beyond just, being mediator? Terima kasih. Terima kasih, Subang. Sila. Terima kasih Tuan Pengerusi, terima kasih Subang. Prinsip kita ialah kita tak percaya kepada unilateral sanction. Sanction harus melalui United Nations. Dan sebagai ahli Human Rights Council, kita sudah mencadangkan bahawa pertama kita minta ceasefire, kedua rundingan itu diteruskan, dan sekiranya perlu sanction boleh dilaksanakan. Tapi kita belum sampai ke tahap tersebut. Tapi hakikatnya sekiranya itu perlu, ia harus dibuat melalui United Nations. Namun Tuan Yang di-Pertua, kita juga harus hati-hati dengan sanction ini. Ada waktunya sanction dikenakan, tapi kalau tak bersasar, yang kena nanti rakyat yang tak berdosa. Jadi kita harus hati-hati dalam soal sanction ini, walaupun ia antara senjata ampuh yang boleh digunakan. Terima kasih. Baik. Pertanyaan Menteri seterusnya, saya ingin menjumpa Yang Berhormat Tuan Kesavan, anak lelaki Subramaniam, Sungai Siput. Terima kasih Tuan Speaker. Minta Menteri Sumber Manusia menyatakan apakah visi dan dasar baru Kerajaan Keluarga Malaysia berhubung dengan latihan dan pembangunan, dan apakah tindakan yang diambil untuk memastikan dan kerangka masa untuk mencapainya. Terima kasih. Sila Menteri Semua Manusia, 3 minit jawab.
Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Pembangunan modal insan merupakan faktor kritikal bagi menjana dan membekalkan pertumbuhan ekonomi negara. Ketersediaan tenaga kerja kemahiran tinggi adalah penting untuk menyokong peralihan semua sektor ekonomi ke arah aktiviti berintensifikan pengetahuan, teknologi dan inovasi. Ke arah merealisasikan aspirasi negara ini, dasar-dasar utama adalah merangkumi 4 bidang fokus seperti berikut. Yang pertama, menambah baik kecekapan pasaran buruh. Yang kedua, mentransformasi TVET untuk memenuhi permintaan industri. Yang ketiga, memperkukuh pembelajaran sepanjang hayat untuk meningkatkan kemahiran. Dan keempat adalah menambah baik kualiti pendidikan untuk meningkatkan outcome pelajaran dan kecemerlangan institusi. Pembangunan modal insan di Malaysia memerlukan usaha bersepadu daripada sektor awam, swasta serta masyarakat. Sehubungan ini, kolaborasi antara pelbagai kementerian dan sektor swasta perlu diperkukuhkan. Mengambil kira perubahan teknologi yang semakin rancak, kerajaan memberi penekanan kepada aspek latihan dan program pembangunan tenaga kerja. Ini bagi mewujudkan tenaga kerja tempatan yang berkemahiran tinggi dan kompeten serta menampung keperluan industri semasa dan keperluan masa hadapan. Dalam hubungan ini, pasaran buruh akan dijajarkan semula supaya lebih inklusif dan mampan, manakala tenaga kerja sedia ada dan masa hadapan akan dibangunkan. Pelaksanaan inisiatif ini akan mewujudkan pasaran buruh yang fleksibel bagi memenuhi permintaan industri dan menambah baik taraf hidup rakyat. Bagi bahagian kedua, Tuan Yang di-Pertua, pelbagai inisiatif telah dan akan diambil oleh kerajaan untuk memastikan asas melahirkan guna tenaga kemahiran dan berpendapatan tinggi yang mampu dapat menyumbang ke arah pembentukan negara membangun yang makmur, inklusif dan mampan dapat dicapai. Inisiatif-inisiatif tersebut melibatkan yang pertama adalah belanjawan melalui belanjawan 2022 telah diperuntukkan inisiatif jamin kerja keluarga Malaysia bertemakan Keluarga Malaysia Makmur Sejahtera. Mendukung matlamat menurunkan kadar pengangguran melalui penyediaan 600,000 peluang pekerjaan pada tahun 2022 dengan peruntukan 4.8 bilion. Inisiatif Jamin Kerja Keluarga Malaysia merangkumi 3 program utama, iaitu inisiatif Jamin Kerja Insentif Penggajian di bawah Perkeso yang akan memanfaatkan 300,000 orang pencari kerja di seluruh negara dengan peruntukan sebanyak 2 bilion. Yang kedua, inisiatif latihan dan penempatan jangka pendek atau Malaysian Short Term Employment Program dengan disin yang menawarkan 80,000 peluang pekerjaan dalam sektor awam, syarikat milik kerajaan dan rakan-rakan strategik. Dan yang ketiga, program latihan dan peningkatan kemahiran menyediakan pelbagai program latihan semula dan peningkatan kemahiran latihan dengan jaminan pendapatan pekerjaan. Peruntukan adalah sebanyak 1.1 juta 1 bilion dengan sasaran 220,000 pelatih merangkumi 9 agensi kerajaan. Sistem latihan dual nasional dan program pensijilan industri, kerajaan telah menambah peruntukan sebanyak 200 juta untuk pelaksanaan program, dan program usaha pertama berteraskan TVET bersama pihak industri. Dan keseluruhan untuk Kementerian Sumber Malaysia diperuntukkan sebanyak 60 juta daripada 200 juta ini. Yang ketiga, aktiviti latihan perkembangan latihan peningkatan kemahiran dan latihan kemahiran semula, reskilling dan upskilling dengan Tuan Yang di-Pertua yang dilaksanakan oleh Pembangunan Sumber Malaysia Berhad. Setakat Februari 2022, sebanyak 651,812 tempat latihan telah diluluskan, meliputi 15 sektor daripada 35 bidang kemahiran. Aktiviti latihan ini akan terus diperkasa bagi meningkatkan kemahiran dalam kalangan pekerja supaya dapat terus menyumbang kepada peningkatan produktif di negara. Seterusnya, program perantisan. Program ini diteruskan dengan pemberian insentif sebanyak RM900 sebulan untuk tempoh 6 bulan kepada majikan yang menggajikan golongan perantis lepasan sekolah dan graduan berumur 18 hingga 30 tahun dalam jawatan eksekutif. Dan akhirnya, Tuan Yang di-Pertua, inisiatif Plan Jana Semula Ekonomi Negara, 5 skim telah diperkenalkan yang terdiri daripada Place and Train, B40 Development, SME Development, Industri Revolusi 4.0 dan Gerak Insan Gemilang. Skim-skim ini diwujudkan untuk membantu rakyat mendapat penempatan pekerjaan, self-employed serta menambah dan meningkatkan kemahiran mereka.
Sehingga November 2021 sebanyak 85,527 pelatih telah mengikuti skim-skim yang melibatkan penempatan pekerjaan dan pekerja sendiri setakat ini. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan pertama, sila Sungai Seput. Terima kasih Tuan Speaker, terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri yang telah memberikan jawapan dan telah memberikan fokus kepada 4 kategori di bawah Kementerian Sumber Manusia. Jadi ini sebagai tambahan berkenaan dengan industri muzik, di mana muzik adalah salah satu unsur dalam kehidupan yang sangat anjal sifatnya. Muzik dilihat salah satu cabang aktiviti ekonomi yang boleh membantu pembangunan sosial. Sebagai contoh, Yang Berhormat Paul Dickson gemar muzik lagu Tamil MGR. Nama lagu நான் நினைத்தால் அது நடந்து விட்டால் இந்த ஏழைகள் வேதனை படமாட்டார். Maksudnya kalau saya Menteri faham, Menteri jawab tu. Minta soalannya, maksudnya kalau baling tolong translate baling. Dengan izin ya, Tuan Speaker, maksudnya kalau saya ditakdirkan memimpin negara, saya akan pastikan rakyat miskin tidak menderita lagi. Itu maksud lagu itu. Jadi soalan tambahan saya. Adakah Kementerian Yang Berhormat turut memberikan keprihatinan kepada golongan anak muda yang minat dalam industri muzik lah, anak muda India, Melayu, Cina asli, supaya mereka juga diberikan kemahiran dan juga latihan dalam industri ini? Soalan saya, ya atau tidak? Terima kasih. Sekian cepat, sila. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Memang lagu yang dijanjikan oleh Yang Berhormat Sungai Seput cukup popular. Bukan saja lagu, Yang Berhormat politician juga cukup popular dengan lagu itu. Walau bagaimanapun Tuan Yang Dipertua setakat ni, Kementerian Sumber Manusia fokus kepada ke arah automasi. Program-program yang dilaksanakan oleh Kementerian Sumber Manusia melalui agensinya adalah lebih kepada industri revolusi 4.0, di mana 10 tahun akan datang adalah amat penting. Kita lihat pembangunan bukan saja di tanah air kita, tapi di seluruh dunia dengan pembangunan teknologi. Maka program-program yang dilaksanakan adalah lebih ke arah industri revolusi. Walau bagaimanapun itu satu cadangan yang baik. Walaupun setakat ni Kementerian Sumber Manusia ataupun agensi ini belum lagi fokus ataupun tidak fokus untuk sektor-sektor seperti muzik dan sebagainya. Walau bagaimanapun kita boleh, walaupun negara ke arah industri revolusi 4.0, seni dan perbualan amat penting. Maka saya sedia dan rela untuk mengkaji secara mendalam dan sehingga relevanan untuk melaksanakan. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan kedua. Jemput. Saya jemput sebelah sini Yang Berhormat Jempol. Terima kasih. Pertamanya, ada jemput. Saya ucapkan tahniah kepada Menteri kerana visi dan dasar amat jelas dan dapat melahirkan lebih ramai pekerja yang akan bekerja di berbagai sektor yang telah dimaklumkan sebentar tadi. Jadi dalam usaha tersebut, berbagai usaha yang dilakukan termasuklah TVET dan sebagainya. Cuma saya kebimbangan pada hari ini ialah antara latihan yang dibuat ini, maksud dia masih lagi kita masih lagi kekurangan dalam sektor pertanian. Jika sekarang kita lihat hasil-hasil pertanian, kelapa sawit dan sebagainya masih lagi tak boleh dikeluarkan, dan malah kerajaan juga merugi jutaan bilion ringgit daripada hasil yang tidak keluar. Jadi Menteri ada menyebut soal untuk kemasukan pekerja, tapi sampai hari ini belum lagi. Saya nak tanya bila ianya boleh menampung keadaan yang seperti mana latihan yang dibuat ini tidak termasuk latihan sebagai buruh yang berada di kawasan ladang ataupun kawasan pertanian yang dimaksudkan. Terima kasih. Sila, Menteri. 2 minit 13 saat. Tuan Yang Dipertua, kebetulannya apa yang dibangkitkan oleh Ibu adalah benar. Tahun lepas kita rugi dari segi sektor perlandangan, khususnya kelapa sawit, lebih daripada 20 bilion sebab kekurangan pekerja dalam sektor ini. Kementerian Sumber Manusia telah membuka pendaftaran dan proses pemilihan ataupun menentukan kontrak sedang berlangsung. So dalam ujung bulan ni kita boleh dapat masuk pekerja asing yang pertama. Yang kedua, kita lihat warga tempatan tidak tunjuk minat dalam sektor ini, walaupun hampir setahun kita tarik supaya peluang-peluang ini diberikan kepada warga tempatan.
tetapi warga tempatan masih lagi belum menunjuk minat dalam sektor ini, khususnya sektor perladangan dan sebagainya. Walau bagaimanapun, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melalui bajet 2022 telah menyatakan bahawa ataupun di bawah plan yang ke-12 telah menyatakan bahawa kita harus mengurangkan kebergantungan pada pekerja asing bawah daripada 50%. Ini berarti kita perlu memberi latihan-latihan kemahiran dalam sektor perladangan dan pertanian. Di mana ke arah otomasi. Kita pun telah mula latihan-latihan seperti ini, seperti mana kita beri latihan menggunakan drone dan sebagainya untuk membaja dan meracun dan aktiviti seterusnya. Terima kasih. Tuan Speaker, boleh saya minta soalan tambahan? Papar. Masa telah mencukupi. Papar. Ahli yang berhormat. Papar. Sekarang tambahlah sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan menteri pada hari ini. Terima kasih ahli-ahli yang berhormat. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Saya persilakan Yang Berhormat Ejaran Tut tidak ada dalam Dewan. Seterusnya saya ingin menjumpai Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, Pandan. Terima kasih Datuk Ketua. Hari ini kita dalam Hari Internasional Wanita, kita dijadikan lelaki dan perempuan untuk sama-sama kita berlaku adil antara kita. Dan pecahlah andaian stereotip. Soalan saya nombor 2. Terima kasih. Sila Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna atau timbalannya untuk menjawab. 3 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua, terima kasih YB Pandan, dan saya mohon keizinan Dewan ini untuk menjawab bersekali dengan soalan lisan daripada Pasir Gudang yang bertarikh pada 14 hari bulan 3 nanti, iaitu berkaitan dengan hal yang sama. Sebelum itu, Yang Bertua, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan peragaan terima kasih kepada seluruh warga negara Malaysia yang telah datang ke Hulu Terengganu membantu masa banjir yang terkesan teruk pada akhir bulan lepas. Terima kasih setinggi-tingginya dan penghargaan setinggi-tingginya. Tuan Yang Bertua, untuk makluman Yang Berhormat Pandan, dan tahniahlah kepada Yang Berhormat Pandan yang telah menjadi pengurusi NAKOL yang pertama pada 2018. Mesyuarat NAKOL telah diadakan sebanyak 2 kali pada 9 Disember 2021 dan 31 Januari 2022. Mesyuarat khas telah diadakan untuk memperlihatkan kesungguhan kerajaan, terutamanya keprihatinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang sendirinya mahu menjadi pengurusi NAKOL yang sebenarnya itu disandang oleh Menteri Kanan MITI. Seperti mana Yang Berhormat Pandan sedia maklum bahawa beberapa keputusan penting berkaitan dengan usaha kerajaan mengurangkan kos ataupun mengurangkan tekanan rakyat, terutamanya B40 dan B40 dan M40 dalam menghadapi kos hidup yang meningkat. Antara inisiatifnya ialah yang pertama, mengadakan program jualan keluarga Malaysia di mana peruntukan sebanyak 100 juta ringgit melibatkan 222 kawasan dan diberi diskaun sehingga 20% barang-barang keperluan. Yang kedua, program mekanisme kawalan harga minyak masak, iaitu peruntukan sebanyak 150 juta ringgit, iaitu daripada Januari hingga Mac untuk mengekalkan harga minyak botol 5 kg supaya ianya berharga di bawah RM30. Yang ketiga, skim harga maksimum keluarga Malaysia, iaitu dilanjutkan sehingga 5 Jun 2022. Antara barang kawalan utama ialah ayam dan telur ayam. Yang keempat, harga runcit ayam standard di bawah skim harga maksimum keluarga Malaysia diturunkan menjadi RM8.90, dan begitu juga harga telur grade A, B dan C diberi subsidi 5 sen sebiji. Yang kelima, subsidi kepada peternak ayam dan pengeluar telur ayam diberikan untuk menjaga harga runcit ayam standard dijual pada harga RM8.90. Kemudian, permit import ayam turut membuka pengimportan ayam bulat, dan permit ini juga dipanjangkan kepada industri pasar raya atau hypermarket, yang mana ianya dulu diberi kepada orang tertentu tapi hari ini telah dibuka kepada hypermarket untuk import ayam. Kemudian, koperasi juga
turut dilibatkan dalam industri pertanian untuk menawarkan harga barang asas yang lebih murah kepada masyarakat, dan yang seterusnya isu kekurangan buruh dan sektor berkaitan dengan dinyatakan oleh Kementerian Buruh tadi, iaitu berkaitan dengan perbarangan makanan ini, dan MOU dengan Bangladesh kita difahamkan telah ditandangani pada 19 Disember 2021. Itu untuk jangka pendek. Untuk jangka panjang yang dipertua, Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC telah membuat siasatan sekiranya wujud kartel dalam perkataan menentukan harga ayam dan harga telur ayam. Kemudian yang kedua, Kementerian Keuangan mengkaji insentif cukai untuk transformasi ladang ternakan ayam agar lebih moden, lebih efisien dan lebih kondusif. Yang ketiga, menyokong pendidikan yang dibuat oleh MARDI untuk menjadikan isi rong kelapa sawit bagi menggantikan jagung dan soya. Yang keempat, mencadangkan kepada seluruh kerajaan negeri untuk memanjangkan lagi lesen TOL untuk aktiviti pertanian. Dan yang kelima, jaminan bekalan bukan sahaja mencukupi tapi juga ialah kemampuan keluarga Malaysia untuk mendapatkannya. Pelan tindakan jangka panjang akan dibincangkan dengan KPC dalam musyawarah NACO yang akan datang. Terima kasih, Yang Bertua. Soalan tambahan, sila Pandan. Terima kasih, Terima kasih Tuan Menteri menjawab. Saya nak tanya kerana diikutkan import ya, ini pun telah berjalan langkah-langkah ini. Tapi satunya bila datang kepada jangka panjang atau jangka sederhana, masih lagi kaji bila nak dapat kajian itu. Dan kerana saya nak tanya juga, apakah harga 60 bilion sekarang ini kita import Datuk M Tua? Tiap-tiap tahun ya, harga bil import makanan adalah 60 bilion setahun. Ya. Dan sekarang ni perubahan iklim. Semalam banjir kilat dekat Kuala Lumpur. Dan juga dengan adanya krisis politik ataupun akibat krisis di Eropah dengan Rusia, Ukraine tadi kita ada soalan. Bagaimana negara nak menanganinya dengan semua-semua ini, dan apakah perancangannya terperinci? Sebab mesyuarat baru 2 kali. Dan the last adalah 29 Januari. Sekarang dah Mac. Saya nak mohon. Terima kasih. Sila, Yang Menteri. Terima kasih Pandan, terima kasih atas keperhatian, dan saya yakin Pandan ada idea yang bernas kerana beliau YB telah menjadi pengurusi NACO yang pertama. Jadi saya setuju dengan apa yang dikatakan itu, dan kita sebenarnya concern ataupun memerhatikan apa yang berlaku di sekeliling kita, dan yang menjadi masalah kepada kita ialah apa yang terlakukan ini dia cross ministry. Artinya bukan kita cuma menjaga harga dan keberadaan barang, tapi yang selebihnya berada di Kementerian Mafi contohnya, kemudian berkait juga dengan Kementerian Sumber Manusia dan sebagainya. Jadi semua ini di bawah NACO ini kita kumpulkan semua ini adalah untuk mencari satu titik pertemuan agar keberadaan barang ada dan kemampuan rakyat membelinya pun tidak menjadi suatu benda yang membebankan. Jadi insya-Allah saya yakin dalam musyawarah NACO yang akan datang ianya akan dapat diperincikan satu persatu untuk mengatasi masalah-masalah secara jangka pendek atau jangka panjang. Terima kasih, Betul. Terima kasih, Menteri. Soalan tambahan yang kedua, saya jemput Yang Berhormat Kuala Kerai. Terima kasih, Datuk Yang Bertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri atas jawapan terhadap soalan asal. Soalan saya ialah langkah kerajaan dengan menetapkan harga kawalan sedikit sebanyak dapat meringankan beban rakyat. Namun begitu, langkah ini turut membawa kepada kerisauan kepada peniaga sehingga mereka terpaksa mengambil langkah dengan menyorok barangan mereka ataupun disebut dalam bahasa Arab sebagai ihtikar. Oleh itu, apakah inisiatif kerajaan bagi memastikan pengawalan harga tidak membebankan kedua-dua pihak, pembeli dan juga peniaga, sekaligus dapat mengurangkan isu sorok ataupun ihtikar barangan keperluan ini? Terima kasih, Datuk Yang Bertua. Ya, Terima Menteri. 1 minit. Terima kasih Kuala Kerai. Sebenarnya betul apa yang dikatakan oleh Kuala Kerai tadi, iaitu penstabilan harga ini menyeronokkan pengguna, tapi yang masa sama membebankan kerajaan kerana kerajaan terpaksa mengeluarkan kos yang begitu banyak untuk nak stabilkan harga. Berkaitan dengan isu sorok, kita ada pegawai-pegawai yang memantau keberadaan barang di seluruh negara. Lebih daripada 2,000 orang, termasuk pegawai-pegawai pemantau harga dan juga pegawai kuasa kita untuk memantau keberadaan barang. Artinya
trace barang tersebut daripada pengeluar sampai kepada pengguna, kita dapat tahu berapa yang dia import, berapa dia simpan dan berapa yang masih ada dalam market dan sebagainya. Jadi isu sorok setakat ini alhamdulillah tidak ada laporan yang kita terima, dan saya yakin ia tidak ada dalam perkara yang berlaku sekarang bukan disebabkan oleh sorok, tapi oleh kerana masalah COVID, masalah banjir dan juga masalah bahan mentah yang semakin mahal. Terima kasih, Ketua. Terima kasih, Menteri. Soalan jawab lisan seterusnya. Ya, saya jemput soalan tambahan yang ketiga. Sila fokus sana. Baik. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih sahabat saya Malam Menteri. Sebelum ini yang kementerian ada menyebut bahawa akan bawa ayam daripada luar negara untuk masuk. Mula kata daripada China, Thailand, tak boleh kata mahal. Macam harga lebih kurang di Malaysia. Kemudian kata nak bawa ayam daripada Brazil. Sampai sekarang saya pun tak nampak rupa bentuk ayam Brazil itu macam mana. Pungkok dia, tungging lagu mana ke, kita pun tak tahu. Jangan nanti pula abang kata nak masuk daripada Rusia ataupun Ukraine pula. Jadi saya nak minta penjelasan. Berapa banyak dah ayam Brazil tu, kalau betul kata dah nak bawa daripada Brazil tu, dah berapa banyak telah masuk ke dalam negara kita, dan berapa banyak ayam daripada Brazil kos bawa masuk ayam Brazil itu dengan kos subsidi yang dibantu kepada penternak tempatan. Kerana ini sangat penting untuk kita lihat bahawa bagi saya ialah kepentingan keutamaan kita ialah membantu penternak tempatan. Kalau kita bawa ayam daripada luar negara, ini bermakna bahawa kita lebih banyak membantu penternak luar negara daripada Brazil. Jadi kita kena selesai secepat mungkin masalah yang dihadapi oleh penternak dalam negara kita, barulah ada win-win situation antara penternak dengan pengguna. Terima kasih. Baik. Senang. Sila Menteri. 1 minit. Terima kasih terima kasih sahabat saya daripada Pokok Senang. Sebenarnya setakat saya dimaklumkan sebab ini di bawah MAFI. Saya dimaklumkan ayam import diberi kepada pengimport-pengimport ini dan difahamkan daripada Thailand saja. Tak sampai ke Brazil lagi setakat ini. Dan oleh kerana kita memang kata Pokok Senang ini kita nak menjaga peternak. Tapi kita sebagai pihak kerajaan nak jaga peternak dan nak menjaga juga peniaga dan juga rakyat supaya balance. Jadi apa yang berlaku saya difahamkan setakat ini MAFI dimaklumkan kepada kita telah mengeluarkan sebanyak 29 permit import ayam kepada pengimport-pengimport, termasuk juga kepada hypermarket untuk membawa ayam ini. Dan cuma kekangan yang dimaklumkan kepada kita ialah kerana harga di luar pun juga agak mahal. Jadi ini menimbulkan masalah untuk nak bawa masuk ke sini. Dan saya dapatkan setakat ini dah baru masuk dalam 2 atau 3 kontainer untuk permulaan. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Pertanyaan jawab lisan seterusnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Tuan Haji Wan Hassan bin Muhammad Ramli Dungun. Terima kasih Yang di-Pertua. Soalan nombor 3. Sila Menteri Perumahan Kerajaan Tempatan. 3 minit. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Saya mohon izin untuk menjawab soalan Yang Berhormat Dungun secara bersekali dengan soalan Yang Berhormat Bakri bertarikh 14 Mac kerana kedua-duanya membabitkan isu yang sama. Untuk maklumat ahli Yang Berhormat, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan sentiasa komited untuk memastikan pengurusan sisa pepejal yang cekap dan berkesan. Ini termasuk perancangan tapak pelupusan sisa pepejal yang selamat supaya dapat meminimalkan impak negatif terhadap alam sekitar. Pada masa ini, jumlah tapak pelupusan sisa pepejal yang beroperasi di seluruh Malaysia adalah sebanyak 137 yang terdiri daripada 21 tapak pelupusan sisa pepejal sanitary, manakala 116 tapak pelupusan sisa pepejal yang tidak sanitary. Bagi negeri-negeri yang menerima pakai Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007, Akta 672, fasiliti pengurusan sisa pepejal tersebut diuruskan oleh KPKT melalui Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara ataupun JPSPN dengan melantik operator swasta yang berpengalaman dalam menguruskan pengurusan sisa pepejal.
Bagi negeri-negeri yang tidak menerima Akta 672 pula, fasiliti-fasiliti ini diuruskan oleh pihak berkuasa tempatan di negeri masing-masing. Pada masa ini, KPKT melalui JPSPN merancang untuk menutup selamat tapak pelupusan sisa pepejal terbuka ataupun dump site yang sedia ada. Ini akan digantikan dengan stesen pemindahan yang berfungsi sebagai pusat pengumpulan sisa di kawasan yang lebih strategik sebelum dilupuskan ke tapak pelupusan sisa pepejal sanitary yang berpusat yang dilengkapi dengan roji lawatan air larut resap, lapisan linear dan juga sebagainya bagi memastikan kelestarian alam sekitar sentiasa terpelihara. Selain itu, Kementerian juga merancang untuk membina loji rawatan sisa pepejal WTE, Waste to Energy, di negeri yang menerima pakai Akta 672 bagi mengatasi isu kekurangan tapak yang bersesuaian untuk pembinaan tapak pelupusan sanitary serta menampung penjanaan sisa yang semakin meningkat sepanjang tahun. Projek WTE ini juga tidak terhad kepada teknologi incinerator semata-mata. Projek WTE boleh juga menggunakan teknologi lain seperti anaerobic digester, pyrolysis, gasifikasi dan sebagainya. Pembinaan WTE adalah bertujuan untuk mengatasi masalah kekurangan tapak pelupusan di bandar-bandar utama yang menjana sisa pepejal melebihi 500 tan sehari. Selain itu, loji ini mampu mengurang janaan gas rumah hijau dan seterusnya dapat membantu negara mencapai sasaran pengurangan gas rumah hijau sebanyak 45% menjelang tahun 2030. Dan menyedari keperluan untuk mewujudkan pengurusan sisa pepejal yang holistik, cekap, mampan dan selaras dengan hierarki pengurusan sisa, KPKT mengorak langkah untuk mentransformasikan pengurusan sisa pepejal ke arah apa yang disebut sebagai circular economy ataupun ekonomi kitaran. Inisiatif yang dimasukkan sebagai usaha transformasi pengurusan sisa pepejal ke arah ekonomi kitaran yang akan dilaksanakan oleh KPKT adalah antara lain seperti berikut: membangun kerangka roadmap pengurusan sisa pepejal berasaskan ekonomi kitaran, memperkasakan program komunikasi pendidikan dan kesedaran awam bagi amalan pengasingan sisa di punca ataupun separation at source dan pembudayaan amalan 3R, perluasan tanggungjawab pengeluar ataupun extended producer responsibility, membangunkan kemudahan sisa pepejal secara lebih bersepadu dan transformasi fasiliti pengurusan sisa pepejal. Usaha ini dilihat akan mengurangkan penjanaan jumlah sisa pepejal dalam jangka masa panjang serta mengurangkan kos pengurusan sisa pepejal sekaligus menyumbang kepada pencapaian matlamat pembangunan mampan. Terima kasih. Soalan tambahan pertama, silakan Yang Berhormat Dungun. Terima kasih Menteri atas jawapan yang diberikan. Soalan tambahan saya ini saya nak khususkan untuk negeri Terengganu. Apakah perancangan transformasi pengurusan sisa pepejal di negeri Terengganu dan apakah KPKT akan menutup selamat semua tapak pelupusan sisa pepejal terbuka di Terengganu? Terima kasih Yang di-Pertua. Terima kasih Dungun. Sila Menteri. 1 minit. Baik, terima kasih Tuan Ketua. Soalan ini agak spesifik untuk makluman pada pengetahuan saya di Terengganu ada lebih kurang 7 pusat pelupusan sisa pepejal. Daripada 9 ini, 8 adalah non-sanitary ataupun bukan sanitary, manakala 1 adalah sanitary yang dibina oleh KPKT. Dan sebagai makluman yang berhormat bahawa negeri Terengganu adalah negeri yang tidak menerima pakai Akta 672 pada waktu ini. Bererti obligasi kepada pengurusan sisa pepejal terletak di atas bahu dan di bawah kawal seliaan PBT di negeri berkenaan. Namun dalam hal ini KPKT committed untuk membuat sebagaimana saya sebut tadi tentang transformasi pengurusan sisa pepejal, terutamanya ke arah pengenalan teknologi-teknologi baru seperti WTE yang saya sebut tadi, Waste to Energy, di kawasan-kawasan yang mana janaan sisa pepejalnya melebihi 500 metrik tan. Dan untuk itu saya nak maklumkan bahawa pengurusan sisa pepejal walaupun bukan di bawah Akta 672, KPKT committed untuk membawa antara DWTE ke negeri Terengganu. Terima kasih.
Soalan tambahan yang kedua, saya jemput Yang Berhormat Rasah. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua atas peluang yang diberikan. Saya meneliti jawapan daripada Yang Berhormat Menteri tadi ketika menjawab soalan asal dan soalan tambahan. Saya nampak komitmen daripada Kementerian KPKT dan Yang Berhormat Menteri. Cuma saya nak tanya, di Negeri Sembilan, daripada 137 keseluruhan tapak pelupusan, ada berapa yang di Negeri Sembilan yang sanitary dan yang tidak sanitary untuk Negeri Sembilan? Dan juga dalam usaha kita untuk mengurangkan pelepasan gas rumah hijau, itu memang komitmen kita bersama dan sebahagian daripada tanggungjawabnya terletak pada KPKT sebab kerajaan tempatan. Saya nak tanya, apakah pendirian terkini daripada KPKT sendiri berkenaan dengan pembinaan insinerator? Sebab kita tahu insinerator adalah antara fasiliti yang diguna pakai sejak dahulu. Tapi banyak laporan daripada expert mengatakan bahawa pembinaan insinerator, kalau dia dekat sangat dengan kawasan perumahan dan juga kawasan komersial yang lain, dia mungkin mendatangkan mudarat. Jadi apakah pendirian terkini pihak kerajaan khasnya KPKT? Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Sila Menteri, 1 minit. Baik, terima kasih Yang Berhormat. Sebagaimana Yang Berhormat sedia maklum bahawa Negeri Sembilan memang berada di bawah ataupun menerima pakai Akta 672, menjadikan obligasi pembersihan awam dan juga pengurusan sisa pepejal berada di bawah kawasalian kerajaan pusat, iaitu melalui KPKT. Saya tak dapat spesifik tentang jumlah tapak pelupusan sampah yang berada di Negeri Sembilan. Tapi saya boleh maklumkan Negeri Sembilan adalah antara negeri yang pertama yang mana kita adakan transformasi dalam pengurusan sisa pepejal ini melalui pengenalan waste to energy, iaitulah di Tanah Merah Port Dickson, yang akan menjadikan satu-satunya yang WTE yang pertama yang akan beroperasi, testing dan commissioning insya-Allah akan berlaku tahun ini juga. Dan tentang komitmen untuk melihat teknologi-teknologi baru, Yang Berhormat, sebagaimana yang saya maklumkan bahawa antara yang kita nak tekankan ialah bagaimana pertama kita nak kurangkan waste to the landfill. Itu adalah antara perkara yang pertama kita nak lakukan. Kalau ada mana-mana teknologi yang boleh menyumbang kepada pengurangan waste to the landfill, maka ia adalah satu perkara yang akan dipertimbangkan. Keduanya adalah tentang soal teknologi baru yang dapat digunakan secara lebih bersepadu. Kita nak di tempat tu ada material recovery facility yang boleh buat pengasingan, kemudian kita nak adakan satu sistem yang mana ia boleh diguna dan dijana secara lebih lestari, dan akhirnya yang menyebabkan apa saja ada residual yang nak dihantar kepada landfill tu akan menjadi jumlah yang jauh lebih kurang. Ini akan menyebabkan bahawa landfill, the lifespan of landfill tu will be a lot longer. So pada waktu sekarang sistem pepejal atau sistem pengurusan pepejal masih lagi dilakukan secara tradisional, di mana semua waste dihantar kepada landfill, dan dengan harapan komitmen mudah-mudahan teknologi WTE bila mana beroperasi nanti, kita akan boleh melihat bahawa sistem pengurusan sisa pepejal yang jauh lebih terurus dan juga yang boleh menyumbang kepada kelestarian alam sekitar. Terima kasih. Terima kasih. Datuk Speaker, satu lagi soalan. Saya bagi soalan tambahan ringkas yang ketiga, Yang Berhormat Merbuk. Terima kasih Datuk Speaker. Soalan saya simple saja. Sebenarnya seperti yang Menteri sebutkan tadi, 95% daripada sisa pepejal semuanya akan pergi ke tapak pelupusan. Tapi masalah ketara adalah jumlah tapak pelupusan sanitary seperti yang Menteri sebutkan tadi adalah sangat lebih kecil berbanding tapak pelupusan yang bukan sanitary. Soalan saya, bagaimanakah segregation at source, proses pengasingan sisa pepejal di punca itu masih lagi lemah dan tidak menjadi budaya dalam masyarakat. Jadi apakah langkah drastik kerajaan? Terima kasih Merbuk. Yang Berhormat, memang saya terpaksa mengaku bahawa separation at source pada waktu ini masih lagi berada dalam tahap kepedulian yang amat-amat rendah. Dan sebab itulah ada 2-3 inisiatif yang diperkenalkan, antara dari segi program-program kesedaran, walaupun dari segi pembersihan sisa pepejal domestik kita dah ada 3+1. Dari segi pengumpulan 3 hari kita ambil biasa dan 1 hari kita ambil yang recyclables. Tetapi masih dilihat bahawa tahap dia rendah. Dan kita menyasarkan tahap recyclable untuk sampai kepada tahap 40% pada 2025. Tapi pada waktu ini kita masih berada dalam sekitar 30%. Dan usaha akan dilipat gandakan dari segi soal kata create awareness
dan juga perkara-perkara yang boleh menyumbang kepada peningkatan dan kata kesedaran. Di samping tadi saya sebut ada extended producer responsibility, ini antara yang kita belum lakukan. Ini membabitkan soal kerangka perundangan. Maknanya kepada producer-producer produk-produk, dia bukan produce barang yang nak diguna, tapi dia juga adalah producer of waste. Saya beri contoh, kalau seorang orang yang mengeluarkan botol yang ada air, tanpa saya perlu menamakan jenama dia. Dia bukan jual air saja, dia jual juga waste. Tetapi dia tak pernah ada extended responsibility yang dikenakan selain daripada keuntungan yang diperolehi itu. Ada negara-negara telah mengenakan some kind of tax and duty. So ini adalah antara perkara yang sedang dinilai agar pada akhirnya ekonomi kitaran, the circular ekonomi yang kita nak capai dapat dilaksanakan, dan insya-Allah mudah-mudahan dalam tempoh-tempoh mendatang pengurusan ini akan jadi lebih lestari. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Tanyaan jawab lisan seterusnya saya menyebut Yang Berhormat Tengku Zulpuri bin Raja Puji. Raup. Terima kasih Datuk Timbalan Yang Dipertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya, soalan nombor 4. Sila Menteri Perpaduan Negara Datuk Timbalan jawab. 3 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Raup, Tuan Yang Dipertua. Saya ingin ambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Wanita buat seluruh kaum hawa di Malaysia dan di seluruh dunia. Pertamanya, Tuan Dipertua, peranan dan fungsi bahagian Kampung Baru Cina telah dipindahkan dari Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KBKT ke Kementerian Perpaduan Negara berkuat kuasa pada 1 Januari 2022. Bahagian Kampung Baru Cina telah diperuntukkan RM10 juta untuk skim pinjaman penduduk Kampung Baru Cina bagi tahun 2022. Penduduk Kampung Baru boleh membuat permohonan baik pulih atau naik taraf rumah di bawah skim pinjaman tersebut melalui Bank Simpanan Nasional BSN dengan jumlah pinjaman maksimum sebanyak RM100,000 dan kadar faedah 4%. Selain itu, kementerian ini juga memberikan bantuan baik pulih rumah kepada mangsa-mangsa bencana melalui program bantuan baik pulih rumah ataupun ringkasannya PBPR dengan had ceiling bantuan sebanyak RM15,000. Permohonan bantuan perlu dikemukakan melalui Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK masing-masing untuk pertimbangan pihak kementerian. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan pertama, sila. Raup. Terima kasih Timbalan Menteri. Bagi mententeramkan hati penduduk semua rumah Kampung Baru Cina yang masih tinggal di rumah papan, saya mencadangkan penyelesaian jangka masa pendek supaya rumah-rumah ini dibekalkan dengan pemadam api dengan izin fire extinguish serta melalui Pesuruhjaya Tenaga untuk menyemak sistem penawan bagi rumah papan lama sedia ada yang masih selamat. Adakah pihak kementerian bersetuju? Terima kasih, Raup. Sila, Timbalan Menteri. 1 minit. Ya, terima kasih Berhormat Raup atas cadangan yang bernas tersebut. Saya kira ia cadangan yang boleh kita ambil kira untuk dipertimbangkan dalam beberapa program yang telah kita peruntukkan. Kalau izinkan saya menjelaskan sedikit sebanyak berkenaan dengan peruntukan pembangunan bahagian Kampung Baru bagi tahun ini. Yang pertama, program pembangunan infrastruktur fizikal yang mana pelaksanaan projek-projek pembangunan berskala kecil di Kampung Baru bagi menyediakan kemudahan asas infrastruktur, kemudahan sosial dan lanskap melalui konsep gotong royong yang mana ini menelan perbelanjaan sebanyak RM69 juta. Yang kedua, program bantuan baik pulih rumah yang saya sebutkan tadi, yang mana kita had nilai bantuan maksimum sebanyak RM15,000. Dan yang tiga, program skim pinjaman khas penduduk Kampung Baru, yang mana ini adalah satu program di bawah Rancangan Malaysia ke-10 untuk memberi bantuan kewangan berbentuk pinjaman mudah kepada penduduk Kampung Baru dalam membayar premium pajakan tanah, membiayai aktiviti perniagaan kecil dan menaik taraf rumah. Skim pinjaman ini telah diteruskan di bawah RMK 11 dan 12. Jadi cadangan Yang Berhormat Raup itu memang kenalah dengan ketiga-tiga program pembangunan bantuan Kampung Baru bagi di bawah Kementerian Perpaduan Negara. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan yang kedua, saya jemput sekiranya ada. Ya. Papar. Saya jemput Yang Berhormat Papar.
Terima kasih Datuk Seri Datuk Yang di-Pertua. Saya meneliti jawapan menteri tadi. Seperti mana yang kita tahu, di Sabah juga ramai mangsa-mangsa kebakaran yang mana rumah mereka rusak, ada yang separuh rusak, dan ini memerlukan bantuan daripada kerajaan. Jadi apa yang saya ingin nyatakan di sini ialah berapa ramaikah sudah orang-orang Sabah yang menerima musibah kebakaran ini telah memohon BPPR, iaitu Program Baik Pulih Rumah, dan apakah terma dan peraturan-peraturan yang harus mereka penuhi demi untuk mendapatkan permohonan ini diluluskan. Terima kasih. Papar, sila Timbalan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Papar. Untuk maklumat Yang Berhormat, apa yang saya jelaskan tadi adalah lebih kepada pembangunan ataupun bantuan kepada Kampung Baru Cina. Mungkin kalau Yang Berhormat masukkan di Sabah, saya tidak ada maklumat terperinci berkenaan dengan ini. Nanti saya akan bagi jawapan bertulis. Tapi mungkin apa yang Yang Berhormat tanya tadi lebih relevan kepada Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Terima kasih. Peraturan saya nak. Peraturan macam mana kita nak memohon yang BPPR. Kalau di setakat ini tiada kampung baru di Sabah dan Sarawak untuk permohonan sebegitu. Ya. Terima kasih. Papar ini kampung-kampung baru yang bawa Papar. Sebenarnya saya ingin menjemput jawab lisan Yang Berhormat Datuk Haji Syabuddin Yahya, Tasik Gelugor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Speaker. Soalan saya nombor 5. Perdana Menteri Belia dan Sukan jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat Hari Wanita Antarabangsa buat semua wanita di seluruh Malaysia, khasnya buat para atlet wanita, para jurulatih dan juga para pegawai wanita. Sesungguhnya seseorang wanita itu mampu menimbulkan kekuatan daripada kesulitan yang dialami, dan wanita adalah lambang kekuatan sebenar. Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua, untuk makluman Yang Berhormat dari Tasik Gelugor, Kementerian Belia dan Sukan menyambut baik dan sangat-sangat mengalu-ngalukan inisiatif daripada mana-mana pihak untuk turut sama membangunkan sukan di negara ini, sama ada melalui penganjuran maupun penyertaan pertandingan di dalam dan di luar negara. Kementerian ini sangat menghargai komitmen yang ditunjukkan oleh peminat-peminat sukan, sama ada individu ataupun syarikat-syarikat korporat yang sanggup mengeluarkan perbelanjaan sendiri untuk menyertai pertandingan di luar negara. Selain daripada itu, Kementerian Belia dan Sukan juga prihatin dalam membangunkan sukan di negara ini dan turut membantu menyalurkan dana dan peruntukan kewangan yang dipohon oleh persatuan dan kelab sukan melalui sistem pengurusan sukan bersepadu ataupun SPSB. Sebagai contoh, sepanjang tahun 2019 hingga 2021, sebanyak RM24,080 peruntukan kewangan telah disalurkan kepada persatuan dan kelab catur untuk melaksanakan aktiviti di peringkat akar umbi. Terima kasih Yang Berhormat. Soalan tambahan, sila saya Gelugor. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Soalan tambahan saya masih lagi berkisar tentang sokongan dan komitmen kerajaan terhadap pembangunan sukan. Jadi soalan saya yang kedua, soalan tambahan saya ialah, apakah langkah yang diambil oleh kementerian bagi mengelakkan situasi pilih kasih terhadap sukan-sukan yang berpotensi menyumbang pingat kepada negara dalam kejohanan peringkat tinggi seperti Sukan C, Sukan Asia atau Sukan Commonwealth. Ini kerana terlalu banyak tumpuan diberikan kepada sukan seperti bola sepak sahaja yang tidak membuktikan kejayaan atau membawa kemenangan. Adakah pengkelasan sukan mengikut kategori seperti kategori A atau B masih relevan pada masa kini? Terima kasih. Terima kasih. Saya Gelugor. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Tasik Gelugor. Saya melihat perkara ini adalah satu perkara yang serius dan kita sentiasa bekerjasama dengan pemegang taruh, terutamanya Majlis Olimpik Malaysia dan juga persatuan-persatuan sukan di seluruh negara untuk memastikan jika kita menghantar wakil-wakil atlet-atlet untuk bertanding di kejohanan-kejohanan antarabangsa seperti Sukan C, Sukan Asia dan Sukan Commonwealth,
perlulah ianya mendapat memberi saingan yang sengit di dalam kejohanan-kejohanan tersebut. Maka di dalam pemilihan atlet untuk mewakili negara ini, ianya harus mengikuti melalui pemilihan yang ketat dibuat oleh pihak persekutuan ataupun persatuan-persatuan induk sukan tersebut. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih. Soalan tambahan kedua, saya jemput Yang Berhormat Jelutong. Terima kasih Timbalan Speaker. Saya juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Wanita dan juga berterima kasih kepada Menteri apabila beliau campur tangan dalam isu melibatkan Li Jiawei dan Goh Jin Wei dan juga Badminton Association Malaysia dengan izin. Saya lihat juga perkembangan tentang bola sepak negara kita. Perlantikan jurulatih baru Kim Pan Gon yang telah berjanji untuk membawa pasukan negara kita ke pertandingan World Cup dengan izin. Apakah langkah-langkah yang sedang diambil untuk menjayakan misi ini dan memastikan bahawa bola sepak negara kita akan dengan izin akan pergi ke next level? Sebab kita lihat bahawa prestasi pasukan negara kita makin lama makin tercorot. Jadi apakah yang diambil, langkah-langkah yang diambil oleh kementerian untuk memastikan bahawa kita dapat bertanding dengan pasukan-pasukan lain seperti South Korea, Vietnam dan sebagainya. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat daripada Jelutong. Saya bersependapat dengan Yang Berhormat tentang betapa kita berasa susah hatilah dengan prestasi pasukan bola sepak negara kita. Namun usaha-usaha sedang dan terus dibuat oleh pihak FAM dan kerajaan sentiasa memberi komitmen, memberi bantuan dan apa juga perkara yang boleh membantu mensegerakan pencapaian yang terbaik bagi pasukan bola sepak kita. Baru-baru ini Yang Berhormat Perdana Menteri juga telah meluluskan satu peruntukan yang agak besar, 10 juta ringgit kepada FAM untuk tujuan tersebut. Dalam masa yang sama, pihak Kementerian Belia dan Sukan juga sedang berencana pelbagai program bersama dengan Jabatan Belia dan Sukan Negara untuk meningkatkan prestasi ataupun populariti permainan sukan bola sepak ini di semua peringkat. Kami berpandangan bahawa jika sukan ini dimainkan di peringkat akar umbi secara besar-besaran, tentunya kita akan mendapat pool of talents yang lebih besar bagi kita dapat mencukir bakat ini untuk kita serapkan ke dalam pasukan nasional kita dan satu hari nanti insya-Allah kita akan mampu bertarung di peringkat yang tertinggi. Sama-sama kita doakan. Terima kasih Yang Berhormat. Baik. Yang Berhormat, sebelum kita masuk ke tanya lisan seterusnya, saya ingin ulang balik pemakluman dari peringkat pagi tadi mengenai dengan Hari Wanita. Sempena Hari Wanita hari ini ada satu forum bual bicara bersama Yang Berhormat bertajuk Saksama Bersama jam 1 tengah hari di bilik banquet Blok Utama Parlimen Malaysia. Mengenai kesempatan, sila hadir. Seterusnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Tuan Siwarasa Sungai Buloh. Terima kasih Tuan Speaker. Saya juga ingin ambil kesempatan untuk mengucapkan Selamat Hari Wanita Sedunia kepada semua wanita di Malaysia dan di dunia. Tuan Speaker, soalan saya adalah nombor 6. Sila Menteri Sumber Manusia. Jawab 3 minit. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Sektor perladangan sawit telah dikenakan perintah tahan pelepasan oleh United States Customs and Border Protection. Berikutan wujudnya dakwaan amalan buruh paksa dalam operasi pengeluaran industri berkenaan. Hasil siasatan dan semakan oleh Kementerian Sumber Manusia melalui Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia mendapati tiada pelanggaran undang-undang berkaitan forced labour oleh Sime Dewi Plantation Berhad. Walau bagaimanapun terdapat kesalahan yang dikesan di bawah Seksyen 13/2 Akta Pampasan Pekerja 1952 iaitu gagal melaporkan kemalangan pekerja asing di Pejabat Tenaga Kerja dalam tempoh 10 hari daripada tarikh kemalangan. Beberapa inisiatif telah diambil menangani larangan import minyak sawit ke pasaran Amerika Syarikat tersebut seperti berikut. Yang pertama, menjalankan aktiviti pemeriksaan ke atas syarikat-syarikat yang dikenakan perintah tahan pelepasan untuk menyiasat dakwaan buruh paksa dalam operasi pengeluaran syarikat.
Yang kedua, menjalankan penguatkuasaan bersepadu bersama agensi penguatkuasa lain seperti Polis Diraja Malaysia, Jabatan Imigresen Malaysia bagi mengenal pasti kesalahan-kesalahan eksploitasi lain yang boleh membawa kepada elemen pemerdagangan orang. Dan yang ketiga, menjalankan program pendidikan pemburuan kepada syarikat-syarikat terkesan dengan perintah tahan perlepasan. Ini juga bagi memberi pendarahan serta meningkatkan kefahaman dan kesedaran berkaitan buruk paksa. Tuan Yang Dipertua, inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan oleh ini telah menunjukkan bahawa kerajaan memandang serius amalan buruk paksa yang didakwa berlaku dalam negara. Kerajaan akan terus mempergiat usaha memperkuatkuasakan dan pendekatan sosial bersama pemegang-pemegang taruh bagi memerangi amalan eksploitasi pekerjaan di negara ini. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan. Pertama, sila. Terima kasih Tuan Speaker dan terima kasih kepada Menteri atas jawapan tadi. Menteri berkata siasatan yang dilakukan oleh kementerian menunjukkan tiada pelanggaran dari segi undang-undang atau amalan terbaik good practices dengan izin berkenaan dengan isu buruh paksa. Sebab itulah alasan yang digunakan oleh agensi US Custom dan Border Enforcement untuk keluarkan perintah larangan. Jadi kalau kementerian kata tiada pelanggaran, bagi saya itu takkan bantu selesai masalah ini. Masalah ini sekarang kelapa sawit daripada Sime Darby, Premier GLC kita dilarang. Image negara tercemar, image Sime Darby pun tercemar. Dan ini bukan saja di kelapa sawit, ada juga dengan industri lain, glove industri dengan top gloves dan sebagainya. Jadi saya nak tahu, kalau mereka kata, US Custom berkata, mereka ada bukti. Kalau tidak, dia tak akan buat perintah larangan. Jadi apa yang kita patut buat, kita engage dengan US Custom, dapat bukti mereka dan lepas itu telitikan bukti dan tengok lepas itu macam mana kita selesai. Takkan US Custom buat tanpa apa alasan. Jadi kalau kita ambil sikap, tak ada pelanggaran, masalah ini akan teruskan. Jadi soalan saya, Tuan Speaker, kepada Yang Berhormat Menteri ialah, apakah usaha yang dibuat untuk engage dengan izin dengan custom, dapat semua tuduhan mereka, bukti untuk tuduhan mereka. Lepas itu, bawa balik kepada Sime Darby, dapat pandangan Sime Darby, dan akhirnya kementerian mesti menjadi orang tengah untuk selesai ini. Kalau tidak, masalah ini macam akan berlarutan. Mungkin akan melibatkan syarikat-syarikat lain. Jadi saya minta penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Menteri, 1 minit. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat sebab atas keprihatinan Yang Berhormat. Kebetulan Tuan Yang Dipertua, saya telah berjumpa dengan Duta Besar Amerika Syarikat, telah memberi penjelasan yang pertama dan peringkat awal. Yang kedua, keputusan ini dibuat oleh US Custom Border dan sebagainya agensinya tanpa melumahkan kepada kita apakah kesalahan. Kalau kita lihat yang berhormat, satu lagi isu, contohnya forced labour. Kita lihat daripada sudut lain dan cara mereka lihat adalah jauh berbeza daripada apa yang kita lihat. Contohnya di Sabah dan Sarawak, pekerja daripada Indonesia memang bekerja di ladang-ladang kelapa sawit, tetapi majikan tidak menyediakan rumah asuhan untuk anak-anak mereka. Maka waktu kerja memandangkan tiada maid ataupun amah untuk melaga anak. Anak-anak ikut. Ini bukan bererti anak-anak pergi ke ladang untuk bekerja. Tetapi di peringkat antarabangsa ini dilihat sebagai child labour. Ini satu contoh yang saya bagi. Yang kedua, Tuan Yang Dipertua, apabila kita sebut forced labour, merangkumi 11 indikator yang terdiri daripada sekatan pergerakan, salah satu. Kedua, penahanan dokumen pengenalan diri. Yang ketiga, isolasi. Keempat, penyalahgunaan kerentanan, abuse of voluntary. Kelima, keadaan tempat tinggal dan tempat kerja yang teruk, not conducive. Yang keenam, kerja lebih masa. Yang ketujuh, keganasan fizikal dan seksual. Yang ke-8, ancaman dan ugutan. Yang ke-9, penahanan gaji. Yang ke-10, penipuan. Dan yang ke-11, perhambaan hutang. Ini adalah 11 indikator. Sehingga hari ini,
agensi berkaitan di United States tak pernah maklumkan kepada mereka di manakah kesalahan telah berlaku. Apabila kita siasat mengikut indikator ini, tiada sebarang kesalahan. Walau bagaimanapun kita telah minta penjelasan daripada pihak Amerika Syarikat supaya kita dimaklumkan apakah kesalahan. Walau bagaimanapun seperti mana Tuan Yang Di-Pertua, kita lihat, saya setuju dengan Yang Berhormat. Saya bukan nak menafikan imej kita tercalah di arena antarabangsa apabila kita sebut je pekerja asing. Saya menghadapi masalah besar untuk membawa masuk pekerja asing daripada Indonesia. Dari segi pendirian mereka lebih selesa ke negara-negara lain daripada datang ke Malaysia sebab pelbagai faktor. Walau bagaimanapun Kementerian Sumber Manusia sedang dan telah mengambil pelbagai inisiatif. Yang pertama untuk mengatasi isu ini adalah yang pertama penguatkuasaan Akta 446 di mana pekerja asing perlu diberi tempat tinggal yang kondusif. Tak kira sama ada pekerja asing atau pekerja tempatan. Pekerja warga kerja perlu diberi tempat tinggal yang kondusif mengikut Akta 446. Ini yang pertama. Yang kedua, Tuan, dan hari ini kita lihat Kementerian Sumber Manusia telah mensyaratkan walaupun kita telah membuka ruang untuk pekerja asing masuk dalam negara, tetapi dari segi pengagihan kota akan ditentukan mengikut kesediaan tempat tinggal. The moment you don't have a place for them to stay, we are not going to approve. Yang pertama. Jadi Yang Berhormat Menteri, kalau tidak ada pelanggaran, bilakah Amerika Syarikat akan berhentikan larangan itu? Kena jawab di sini. Kita sudah minta maklumat daripada Amerika Syarikat di manakah kesalahan syarikat-syarikat tertentu. Setakat ini mengikut siasatan kami tiada sebarang kesalahan. Mengikut 11 indikator ini. Yang kedua, Tuan Yang Di-Pertua, kita akan membina CLK untuk pekerja-pekerja asing. Yang ketiga, satu lagi kesalahan besar adalah tidak membayar gaji. Ini pun masuk dalam sektor buruh paksa. Maka kerajaan akan mengimplementasikan e-wages di mana kerajaan akan tahu sekiranya gaji tidak dibayar setiap bulan. Dan keempat adalah induction cost. Apabila pekerja asing masuk ke negara kita, kita akan mengadakan induction cost supaya pekerja ini sedar apakah hak mereka. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan kedua. Saya jemput. Sila. Yang Berhormat Kuala Langat. Saya terima kasih jawapan Menteri atas isu Amerika Syarikat dengan Great Britain dan sebagainya yang telah katakan tentang isu forced labor. Saya nak Menteri beritahu kepada Duta Amerika dengan Duta Great Britain, jangan bari ke Malaysia dan lecture us on forced labor. Mereka punya sejarah lebih teruk dari kita lah. I think this is a white man's game yang nak berhentikan kita untuk dapat komoditi kita kepada negara lain. We have to be firm on this. I mintalah kerjasama dari Menteri. Terima kasih. Kuat sekali Menteri. Sila, Menteri. Tuan Yang Di-Pertua, saya telah pun sampaikan apa yang dimaksudkan oleh Yang Berhormat Kuala Langat. Tetapi dengan bahasa yang lebih halus lah. Tapi saya masih tegas menyatakan pendirian kita. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Sikit, Menteri, sikit. Sekejap. Tunggu kebenaran saya. Soalan tambahan satu lagi, sila. Yang Berhormat Jempol. Ya, terima kasih. Datuk Speaker yang bijaksana. Lagi dihormati. Jadi soalan saya tadi, saya lihat jawapan Menteri cukup bagus. Ya. Cuma apakah sistem data yang boleh kita detect di mana majikan ataupun syarikat ini menggajikan buruh dengan cara yang tidak betul, di mana menjadikan ia sebagai buruh paksaan. Kerana dalam keadaan kita hari ini, memang anti minyak sawit ini memang di Eropah cukup kuat untuk menyerang kita. Jadi untuk masa akan datang, tindakan kementerian bagi kita menyeraikan syarat-syarat utama dan kita boleh detect data yang ada tu dengan kadar segera sebelum perkara itu berlarutan begitu lama, berlarut 1-2 tahun baru kita tahu ada buruh paksaan dan berbagai cara yang dibuat oleh majikan. Jadi mohon Menteri untuk menjawab. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Jempol. Silakan Yang Berhormat Menteri. Tuan Yang Di-Pertua, untuk mempergiatkan ataupun memastikan perkara-perkara ini tidak berlaku lagi, berulang lagi, saya dan pegawai-pegawai kanan Kementerian Sumber Manusia akan ke Geneva dalam seminggu ini untuk berbincang dengan pihak ILO. Yang kedua, setelah tubuhkan satu jawatan kuasa khas di antara Duta Besar Amerika Syarikat dengan Kementerian Sumber Manusia untuk mengadakan perbincangan dan langkah-langkah positif untuk mengatasi isu ini dalam masa dapat. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Oleh kerana Wabi yang menanyakan soalan berikut tidak ada dalam Dewan, maka saya skip terus ke soalan berikutnya. Yang Berhormat Tuan Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir. Silakan. Terima kasih kepada Speaker. Johor Bahru juga ingin mengucapkan selamat Hari Wanita, terutamanya kepada wanita Johor
gunakan kuasa undi anda sebaiknya hujung minggu ini. Soalan saya nombor 8. Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih Yang Ketua, terima kasih Johor Bahru, dan saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat mengundi kerana pengundi awal pada hari ini untuk bangsa Johor. Yang Tuan Ketua, Johor Bahru ingin bertanya mengetahui berkaitan dengan punca kenaikan harga barang dan langkah-langkah proaktif yang diambil oleh kementerian untuk mengatasi hal tersebut. Tuan Yang Ketua, kenaikan harga barang dipengaruhi oleh peningkatan kos input barangan. Kos input ini meliputi kos barangan dari pengimport dan kos-kos lain yang turut meningkat ekoran daripada kenaikan kadar tukaran wang asing dan kenaikan harga barangan dari pengimport. Dan keberatungan negara kepada bekalan makanan dari luar akan menyebabkan sebarang perubahan. Harga import memberi kesan kepada harga bahan makanan dalam negara. Manakala langkah-langkah yang telah diambil oleh kementerian dalam kapasiti kemampuan kementerian sehingga hari ini ialah yang pertama, mengadakan skim harga maksimum musim perayaan dan juga skim harga maksimum keluarga Malaysia untuk menetapkan harga maksimum untuk barang-barang tertentu yang penting. Contohnya topeng muka, sanitizer dan juga test kit. Yang kedua, melaksanakan program penentuan harga maksimum bagi ayam dan telur ayam, yang mana harga ini akan berlangsung sehingga 5 Jun 2022 untuk memberi kestabilan harga kepada kedua-dua item tersebut. Kerana kita menyadari tak lama lagi kita menghadapi puasa dan juga akan menyambut Hari Raya. Yang ketiga, melaksanakan program jualan keluarga Malaysia, iaitu inisiatif kepada rakyat untuk mendapatkan barang keperluan dengan harga yang lebih murah dengan kerjasama pasar raya, koperasi dan peniaga-peniaga setempat. Dan yang keempat, mengadakan kerjasama ataupun libat urus dengan kementerian-kementerian lain, terutama sekali MAFI, untuk memastikan pengeluaran makanan dan barangan keperluan lain dijamin bekalannya dan stabil harganya. Libat urus juga diadakan bersama dengan pemain industri, pengeluar, pengimport, pemborong, peruncit, persatuan pengguna dan lain-lain pihak yang berkaitan, dijalankan daripada masa ke semasa. Terima kasih, Yang Ketua. Terima kasih. Soalan tambahan pertama. Terima kasih kepada speaker, terima kasih kepada Timbalan Menteri. Saya tertarik dengan jawapan Menteri khusus kepada isu ayam tadi. Timbalan Menteri sebut kita ada nak kawal harga dan sebagainya, sedangkan punca itu juga Timbalan Menteri sebut berdasarkan kos. Ketika ini kos pengeluaran yang saya difahamkan oleh penternak sekitar RM6.50. Manakala pembekal penternak juga terpaksa jual pada harga RM5.60, Tuan Speaker. Maksudnya beza dalam 90 sen. Tetapi subsidi yang kerajaan bagi ketika ini, kalau saya silap tegur, tapi yang saya faham 60 sen. Maksudnya ada defisit 30 sen. Jadi maksudnya persoalan saya, adakah kerajaan tidak mempunyai dana untuk salurkan kepada penternak? Dan ini timbul juga, saya nak tanya Timbalan Menteri, bersetujukah Timbalan Menteri daripada kita belanja RM150 juta untuk buat pilihan raya negeri Johor, lebih baik bantu penternak ini stabilkan harga, bukan stabilkan politik, stabilkan harga sebab rakyat tengah susah sekarang ini. Silakan Timbalan Menteri. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih, Ketua. Terima kasih, Johor Bahru. Saya pun sependapat dengan Johor Bahru, iaitu duit 150 juta ataupun 200 juta yang diperuntukkan untuk pilihan raya itu lebih baik digunakan keadaan rakyat sakit, rakyat banjir, COVID dan sebagainya. Saya setuju, bukan 1%, lebih daripada 200%. Terima kasih Timbalan Menteri. Lawan tetap lawan. Terima kasih. Berkaitan dengan harga ayam, sebenarnya memang setakat ini kita menentukan harga ayam untuk disubsidikan sebanyak 60 sen untuk 1 kilogram ayam. Dan untuk makluman, data yang ada pada kita bahawa rakyat Malaysia telah menggunakan 2 juta ekor ayam sehari. Jadi kalau 60 sen di 1 kilo, memang berapa banyak kerajaan perlu belanjakan untuk membantu meringankan beban pengguna-pengguna. Begitu juga dengan telur.
Jadi ini dua isu yang sedang hangat diperkatakan sekarang oleh pengguna berkaitan dengan ayam dan telur. Jadi kita berharap dengan peruntukan yang ada ini sikit sebanyak akan meringankan beban pengguna untuk mendapat. Tapi beban kerajaanlah semakin meningkat. Terima kasih Ketua. Terima kasih. Saya ingin menyeru kepada yang berhormat semua, kalau boleh kita kurangkan politik sikit di dalam Dewan. Mari kita bincangkan isu-isu yang isu sebenar Tuan Speaker. Memang rakyat Johor tertanya-tanya kenapa desak mereka masuk pilihan raya dalam keadaan harga barang tengah mahal. Kalau kos itu kita gunakan untuk stabilkan harga barang, lebih baik membuat rakyat stabilkan politik dalam keadaan terus tak stabil. Bukan itu maksud saya. Maksud saya berkempen. Setuju. Janganlah kita berkempen di Dewan Rakyat. Tan Sri Speaker. Silakan soalan tambahan kedua sebelah sini ya, Tumpat. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Saya mendengar dengan teliti jawapan yang diberikan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri tadi berkenaan dengan kenaikan harga barangan yang banyak terkait dengan bahan-bahan import. Demikian juga pendapatan daripada Persekutuan Perkilang Malaysia yang menyebut bahawa kenaikan harga barangan ini terkait dengan kenaikan harga barangan import. Namun langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan sebagaimana yang dijawab oleh Timbalan Menteri tadi, saya tidak nampak pergi kepada penyelesaian kepada root cause of the problem, iaitu kenaikan harga bahan-bahan import itu sendiri. Apa langkah-langkah kerajaan bagi memastikan, kerana kita kena pasti kenaikan harga barangan ini disebabkan kenaikan barangan bahan yang diimport. Jadi apakah langkah kerajaan untuk menyelesaikan masalah ini secara telus? Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih Tumpat. Terima kasih Ketua. Sebenarnya kita di kementerian menjaga harga barang tersebut di bawah kementerian lain, contohnya MAFI. Jadi saya bahkan MAFI juga telah mengadakan program iaitu food security untuk mengkontrol ataupun untuk mengawal harga makanan ini, yang mana dengan adanya program ini kita yakin dan percaya dalam jangka masa panjang isu ini akan dapat diselesaikan. Cuma di kementerian kita menentukan keberadaan barang dan juga harga barang tersebut. Jadi harga ataupun kemasukan barang, AP import dan sebagainya itu bukan di bawah kementerian kita. Terima kasih Ketua. Soalan tambahan satu je lagi. Tadi ada Yang Berhormat Kuala Krai pun nak, Yang Berhormat Hulu Langat ya. Saya rasa Kuala Krai bangun dulu tadi Yang Berhormat. Maaf. Okey. Terima kasih Datuk Tan Sri Yang di-Pertua. Peningkatan inflasi bukan hanya berlaku di Malaysia, namun ia adalah fenomena global yang turut dialami kebanyakan negara lain di seluruh dunia. Bahkan di Amerika Syarikat sendiri turut mengalami keadaan inflasi yang tertinggi dalam tempoh 40 tahun. Soalan saya ialah bilakah jangkaan harga barangan akan kembali stabil pada kajian pihak kementerian? Dan yang kedua ialah sehingga kini berapakah jumlah aduan yang diterima oleh pihak kementerian melalui e-aduan berkenaan kenaikan harga barang, dan sejauh manakah penyelesaian yang telah dibuat oleh pihak kementerian terhadap aduan tersebut? Terima kasih Tan Sri. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Tuan Menteri. Berkaitan dengan kestabilan harga barang, sehingga ini kita tidak ada satu tarikh untuk ditentukan bila harga ini stabil, kerana memang dalam perniagaan ini yang menentukan suatu harga barang itu penawaran dan juga demand and supply. Berkaitan dengan aduan, terima kasih, kebetulan di tangan saya ada aduan-aduan berkaitan dengan dua saja di sini, itu harga telur. Harga telur, untuk makluman, harga telur sehingga 21 Februari kita menerima 59 aduan. Manakala harga minyak masak, harga masak, aduan berkaitan dengan harga minyak masak kita sehingga 21 Februari juga kita menerima 507 aduan. Itu saja. Kalau bab lain insya-Allah saya akan sediakan dalam bentuk bertulis. Terima kasih. Betul. Yang Berhormat Tuan juga anak moyang. Terima kasih Tan Sri. Soalan saya nombor 9. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang di-Pertua, KPKLB akan terus komited dalam membantu usahawan luar bandar dengan menawarkan program antaranya sokongan pengukuhan keusahawan luar bandar, restart,
Program ini menyediakan grant bantuan bernilai 3,000 hingga 5,000 bagi menampung kos operasi dan keperluan modal pusingan bertujuan secara khusus untuk membantu usahawan memulakan semula perniagaan yang terkesan akibat pandemik COVID-19 dan bencana alam seperti banjir yang berlaku pada hujung tahun 2021. Program yang bermula pada September 2021 ini telah berjaya membantu sehingga 586 orang usahawan dengan nilai grant berjumlah 2.97 juta sehingga kini. Bagi tahun 2022 ini pula dengan peruntukan sebanyak 15.3 juta, KPLB telah merencana beberapa program secara menyeluruh bagi membantu usahawan meningkatkan taraf hidup ekonomi mereka. Program-program tersebut termasuklah program Rural Business Challenge 2.0, program Start Right KPLB, program Usahawan Bergerak, Rural Business Outlet, program SPKLB dan juga iaitu skim pengukuhan luar bandar dan SPKLB dan juga program Outreach Usahawan at KPLB. Program-program ini dijangkakan memberi manfaat kepada lebih 5,000 orang usahawan. Selain itu, RISDA agensi KPLB juga turut melaksanakan program keusahawanan dan aktiviti ekonomi tambahan bagi membantu usahawan-usahawan pekebun kecil yang terkesan. Melalui program ini, usahawan pekebun kecil diberi bantuan dalam bentuk peralatan, mesin, bahan mentah dan input pertanian secara bimbingan dan latihan keusahawanan yang memfokuskan kepada pembangunan produk, pemasaran, pensijilan dan akreditasi. Peruntukan yang diterima pada tahun 2021 berjumlah 19.97 juta dan sehingga kini seramai 3,513 orang usahawan pekebun kecil telah menerima bantuan ini di seluruh negara. Ya. Pada tahun 2022 ini pula, program aktiviti ekonomi tambahan telah menerima peruntukan sebanyak 27 juta dengan sasaran 3,377 orang usahawan pekebun kecil untuk program ini. Manakala untuk program pembangunan usahawan sebanyak 29 juta, program pembangunan usahawan sebanyak 29 juta diperuntukkan dengan sasaran 11,620 orang usahawan pekebun kecil diberi bimbingan. Manakala di bawah MARA pula terdapat 3 program yang dilaksanakan iaitu program latihan keusahawanan MARA, program pensijilan usahawan MARA dan juga program Get to Global. Program latihan keusahawanan MARA merupakan kursus berkaitan keusahawanan merangkumi aspek spiritual, pengurusan perniagaan, pengurusan kewangan, pengurusan operasi, pemasaran serta teknologi maklumat dan komunikasi dan seramai 13,022 orang usahawan dalam bandar serta juga luar bandar telah menerima manfaat dengan perbelanjaan sebanyak 9.64 juta. Program pensijilan usahawan MARA ialah program pengukuhan dan peningkatan usahawan Bumiputera supaya lebih berpengetahuan, berkemahiran serta peningkatan pengurusan syarikat dan seramai 1,731 usahawan telah menerima manfaat dengan perbelanjaan sebanyak 7.1 juta. Ya, selain itu, Felcra juga ada mempunyai program-program bantuan usahawan untuk penduduk di luar bandar. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan pertama. Ya, soalan tambahan pertama. Terima kasih Timbalan Menteri. Apakah Kementerian ada jangan mengadakan sisi outreach program mengenai bantuan pada masa sekarang tumpuan kepada sasaran belum tercapai kepada kawasan luar bandar, khususnya kawasan saya di kawasan Lubuk Antu, dan berapakah bantuan yang telah diagihkan di kawasan Lubuk Antu semasa pandemik COVID sekarang ini? Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat Lubuk Antu. Kementerian melalui program-program outreach seperti mini karnival usahawan desa dan program-program keusahawanan yang dilaksanakan oleh agensi di bawah KPLB berusaha menyebarluaskan maklumat geran bantuan di peringkat daerah maupun negeri. KPLB turut menyertai program-program yang dianjurkan oleh kementerian-kementerian lain juga bagi tujuan yang sama seperti program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia. Sehingga kini grant SPKLB Restart telah diluluskan kepada 5 usahawan dengan nilai grant berjumlah 37,000 bagi kawasan Lubuk Antu. Iaitu ada nama-nama dia di sini, ada 5 buah syarikat iaitu Saudara Bakong Anak Mawing, Usup Anak Aslin, Franklin Anak Tarang, Zailani Rampai dan juga Umba Anak
Umbar Anak Subah. Ini banyak jenis-jenis bantuan adalah peralatan pertanian dan juga pembelian peralatan kedai runcit dan juga yang disediakan untuk mereka ini yang bernilai 37,000 kelulusan dalam tahun 2021. Di samping itu juga tentang outreach program ini saya minta kepada Yang Berhormat juga boleh berhubung dengan MARA di Seri Aman. Saya tahu di Lubuk Antu tidak ada. Jadi boleh, dan juga di pihak kami PKPLB juga akan memohon kepada agensi-agensi yang ada di Sarawak, agensi KPLB seperti Rista, Felkra, Kemas dan sebagainya untuk mengadakan program mungkin berbentuk secara mini ataupun bagaimana untuk Carnival untuk membuat program outreach ini di Lubuk Antu, insya-Allah. Terima kasih. Untuk Jaya. Terima kasih. Silakan Pak Nasrai. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Pandemik memberi kesan besar kepada usahawan. Boleh Kementerian menjelaskan berapa ramai usahawan luar bandar yang telah muflis semasa pandemik melanda berbanding kemunculan usahawan baru, dan kebanyakan usahawan yang muflis ini dalam sektor apa? Terima kasih Timbalan Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih Yang Dipertua. Terima kasih Lumut. Saya tak ada maklumat berapa yang muflis dan bagaimana membantu mereka, apa adalah bantuan diberikan kepada mereka. Saya akan balik kepada kementerian dan juga mungkin bagaimana kita nak cari juga mungkin di agensi lain yang ada memegang rekod tentang orang yang muflis ini disebabkan oleh pandemik ataupun banjir dan sebagainya, dan kita akan berikan jawapan bertulis. Terima kasih. Terima kasih. Boleh Tan Sri. Satu soalan tambahan lagi. Tapi Yang Berhormat ada soalan berikut. Soalan lain ni, soalan KPLB. Baik, terima kasih Tan Sri. Yang Berhormat Tuan Menteri, selain daripada disebut tadi modal ataupun geran yang diberi kepada golongan usahawan luar bandar, saya percaya antara faktor penting ialah juga memperkasakan prasarana seperti jaringan atau pencapaian internet. Saya lihat di bawah KPLB ini ada pusat komuniti desa. Di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia ada pusat internet desa. Jadi apakah ada perancangan untuk disatukan? Kerana kita tahu bahawa kedua-dua ni dia punya purpose adalah untuk serve dengan izin masyarakat desa dan luar bandar. Terima kasih. Terima kasih Yang Bertua. Terima kasih Ibi. Memang ada, hari itu telah pun diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri KPLB bahawa juga di KPLB juga ingin nak bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi untuk membantu untuk menyebarluaskan tentang pencapaian internet di luar bandar. Sebab mungkin di Felda, di Felkra dan sebagainya. Ini adalah untuk membantu mereka dalam program untuk marketing mereka, bisnes online lah daripada luar bandar ini. Memang ada program itu dan kita telah pun duduk bersama untuk memikirkan bagaimana nak bersama-sama menggunakan fasiliti yang ada dan sebagainya. Bukan kita nak ambil alih tugas kementerian, tidak, tetapi bekerjasama untuk tujuan ini. Memang ada, memang sedang dalam rencana sekarang ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Syamsul Iskandar, silakan. Terima kasih Datuk Seri Bertua. Soalan saya nombor 10. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal jusam wa min sayyi'il asqam. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua dan Yang Berhormat Hang Tuah Jaya. Selamat Hari Wanita Sedunia. Tuan Yang Dipertua, izinkan saya menjawab soalan dari sahabat Bernam dan juga Sungai Petani kerana menyentuh isu yang sama. Tuan Yang Dipertua, Peak Kids bermula sejak 3 bulan 2, 2022 dan terkini 29.3% telah mendapat suntikan bersama dengan 1.041 juta kanak-kanak. Bagi tempoh 25 Januari hingga 20 Januari 2020 sehingga Mac 2022, jumlah kes COVID individu berumur kurang dari 18 tahun sebanyak 748,037 kes. Dari itu 301,268 kes adalah kanak-kanak berumur 5 hingga 11 bersama dengan 40.3%.
Selain itu, kes kematian juga dicatatkan sebanyak 157 kes di bawah 18 tahun dan 39 kes iaitu bersamaan 24.8% untuk kanak-kanak 5 hingga 11 tahun. Terdapat peningkatan COVID di kalangan kanak-kanak sejak sekolah dibuka dan dengan kehadiran Omicron yang sangat mudah merebak. Sehingga 5 Mac 2022, jangkitan COVID untuk kanak-kanak bawah 12 tahun 123,053 orang disahkan sejak Januari 2022. Ada di antaranya memerlukan kemasukan ke hospital juga kemasukan ke ICU. KKM melalui PBKD telah meluluskan vaksin Comirnaty pada 6 bulan 1. Dan ini telah setelah vaksin ini dianalisa dari aspek keselamatan dan keberkesanan dan telah menjalani kajian klinikal yang sangat ketat dengan teliti. Keberkesanan didapati 90.7%. Vaksin Comirnaty formula khas juga dijalankan dan telah dilakukan di Amerika Syarikat, Kanada, Australia dan Singapura, dan real world data menunjukkan kesan sampingannya adalah sangat rendah. Sebagai contoh, 87 juta dos formulasi kanak-kanak ini telah dilakukan di Amerika dan didapati AEFI jauh lebih rendah berbanding dengan AEFI di kalangan remaja. Pada 3 bulan Mac, PBKD telah memberikan keizinan bersyarat untuk corona vaksin suspension dari Sinovac Life Sciences dan juga Pharmaniaga Life Sciences. Dan penilaian data yang melibatkan immunobridging analysis menunjukkan bahawa vaksin ini menghasilkan tidak balas imun yang tinggi kepada golongan kanak-kanak berbanding dengan golongan remaja dan dewasa. Hasil kajian klinikal pula menunjukkan vaksin ini selamat dengan rejim 2 dos iaitu 0.5 ml dan 2 dos ini diberikan dalam sela 28 hari. Laporan AEFI dari negara China yang telah menggunakan 211 juta dos CoronaVac menunjukkan bahawa vaksin adalah selamat dan kebanyakan kesan sampingan adalah ringan, sederhana dan sementara. Sedikit lagi Tuan Sri Ketua, berkenaan dengan AEFI sehingga 25 Februari hanya 94 laporan AEFI bersamaan dengan kadar 0.1 laporan bagi setiap 1,000 dos di Malaysia. Daripada 94 laporan ini, hanya 2 dos dikategorikan sebagai serius. Dan kesan yang paling kerap termasuk demam, stres terhadap suntikan dan proses vaksinasi, kegatalan, pening dan sakit kepala. Semua kes serius yang dilaporkan akan disiasat secara menyeluruh oleh pasukan penyiasat yang ditubuhkan dan akan diserahkan kepada Jawatankuasa Pharmacovigilance khas vaksin COVID-19 dan juga akan menilai sama ada hubung kait dengan kesan sampingan dan vaksin. Dan keputusannya akan juga dibawa kepada Jawatankuasa Teknikal Perubatan dan juga Jawatankuasa Induk. Terima kasih. Tuan Sri Ketua. Soalan tambahan pertama. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih Tuan Menteri. Saya percaya Tuan Menteri juga maklum bahawa baru ini tular remaja yang didakwa meninggal pada bulan Januari yang lalu selepas ambil vaksin. Jadi mungkin boleh Malam Menteri memberikan pencerahan dalam Dewan ini sebenarnya apakah punca kematian, kerana dimaklumkan, dikabarkan berdasar itu adalah peribadi dan tidak boleh didedahkan kepada awam. Kerana saya percaya ini ada kesan kepada ibu bapa. Misalnya saya ambil contoh Tan Sri Ketua sedikit. Pejabat Kesihatan kawasan Kota Kinabalu mencadangkan pilihan vaksin. Kalau disebut sini vaksin Pfizer, seperti yang Pak Menteri sebutkan tadi 90.7% keberkesanan. Manakala dibuat berbandingan pula dengan Sinovac, keberkesanan vaksin 75.8%. Jadi kalau kesan Sinovac ini lebih rendah, saya percaya lebih munasabah kalau hanya tumpu kempen ini hanya kepada Pfizer. Mohon pencerahan ataupun jawapan daripada Tuan Menteri. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Tuan Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Betul. Terima kasih Yang Berhormat. Yang pertamanya tentang isu kanak-kanak itu telah diberi penerangan yang detail oleh Yang Berhormat Menteri baru-baru ini tentang kajian yang dilakukan setelah postmortem dan sebagainya dan menunggu laporan penuh daripada pakar-pakar. Tentang penilaian tentang keberkesanan Sinovac tadi, ada satu kajian. Kita dapati kajian untuk Pfizer ni lebih banyak dan lebih detail menunjukkan keberkesanannya terhadap vaksinasi kanak-kanak. Sedangkan tidak ada kajian yang cuma yang dikatakan penilaian data yang melibatkan immunobridging analysis menunjukkan bahawa vaksin CoronaVac
yang saya sebut tadi menghasilkan tindak balas imun yang lebih tinggi kepada golongan kanak-kanak berbanding dengan golongan remaja dan dewasa. Ini satu ya. Dan hasil kajian menunjukkan vaksin ini adalah imunogenik dan selamat. Selamat dengan regimen 2 dos di mana 1 dos adalah 0.5 mil dan dos kedua diberi 28 hari selepas itu. Dan saya juga sebut laporan AFI di China yang melibatkan 211 juta dos didapati kalangan menunjukkan vaksin ini adalah selamat dan kebanyakannya adalah kesan sampingan yang sementara dan ringan dan hanya melibatkan grade 1 dan grade 2. Walau bagaimanapun, terdapat satu preprint paper yang mengkaji tentang vaksin effectiveness of coronavirus di kalangan 2 juta subjek yang berumur 6 hingga 16 tahun di negara Chile, di mana ia menunjukkan 75.8% effectiveness for prevention of symptomatic COVID-19 infection dengan izin dan 77.9% untuk kemasukan ke hospital. Selain itu, pandangan pakar juga telah dirujuk di mana kelulusan untuk kegunaan vaksin CoronaVac di kalangan kanak-kanak telah dipersetujui oleh pakar-pakar berkenaan. Maka berdasarkan pertimbangan benefit Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam keluarga Malaysia, saudara. Bersua kembali dalam langsung dari Parlimen. Bagi anda yang baru saja bersama kami, ketika ini sedang berlangsung sesi perbahasan pada waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Ketika ini 8 soalan telah pun dijawab mengikut kepada aturan urusan mesyuarat. Selepas waktu-waktu pertanyaan bagi jawab lisan akan berlangsung perbahasan usul titah diraja, kemudian akan menyambung semula perbahasan bagi rang undang-undang pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit pindaan 2021 bagi bacaan kali yang kedua. Baik saudara, sebelum sahaja waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan, yang berhormat Menteri dan Timbalan Menteri telah pun menjawab 3 persoalan utama bagi 3 soalan utama bagi waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri, dan antara soalan yang diajukan ketika waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri iaitu yang berhormat Sahabat Bernam meminta Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan menyatakan setakat mana kementerian telah berjaya menyediakan projek perumahan mampu milik yang konklusif dan praktikal kepada golongan berusia 25 hingga 35 tahun. Dan Datuk Seri Rizal American, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan telah pun menjelaskan sehingga Disember 2021 sebanyak 50% pembeli kediaman prima iaitu 17,543 pembeli di seluruh negara adalah terdiri daripada golongan yang berusia 25 hingga 35 tahun. Baik saudara, bagi tahun 2021 sahaja sebanyak 34% pembeli kediaman prima iaitu seramai 1,904 daripada 5,626 pembeli di seluruh negara adalah terdiri daripada golongan itu. Dan tambah beliau lagi memaklumkan kerajaan akan meneruskan program perumahan sedia ada bagi golongan M40 melalui rumah mampu milik RMM. Seterusnya, bagi soalan tambahan, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan menjelaskan KPKT telah mengenal pasti isu utama pemilikan rumah mampu milik untuk golongan 25 tahun ke 35 tahun adalah kesukaran untuk mendapatkan pembiayaan atau barrier of entry. Justru Kerajaan Persekutuan melalui kerjasama KPKT menganjurkan program HOPE, Ownership Program HOPE. Baik saudara, selepas saja waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri, berlangsung pula waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan, dan ketika ini 8 soalan telah pun dijawab. Ada banyak lagi yang kami akan kongsikan dalam laman web RTM Parlimen atau RTM Klik, dan khususnya saudara boleh terus mengikuti kami menerusi berita Parlimen yang akan bersiaran 10.30 malam ini, dan pada pukul 1 tengah hari nanti rakan setugas saya akan bersama dalam berita tengah hari. Baik saudara, sidang Dewan Rakyat hari ini akan berlangsung dan anda boleh terus bersama kami di laman web RTM Parlimen dan RTM Klik. Klik di pautan RTM Parlimen, juga aplikasi RTM Mobile. Kami jumpa lagi kami esok 10 pagi dalam langsung dari Parlimen. Saya Faiz Syahira Nizam. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.